Kalau kita tengok dalam dunia hari ini secara umumnya dalam dunia hari ini, secara khusus kita tengok di Malaysia, dan lebih khusus lagi kita tengok di negeri kita sendiri, Pulau Pinang. Kalau kita tengok secara general macam tu, secara umum macam tu, Allah Ta'ala sedang balakan kita dengan satu bala yang sangat-sangat besar pada hari ini. Bala yang ditimpakan kepada manusia hari ini sangat-sangat besar. Tapi yang sedihnya, umat Islam hari ini tak perasan kata ni bala. Dia tak rasa pun kata ni bala. Dia rasa tak apa. Orang Islam hari ni bila sebut kata bala, dia nampak gempa bumi, tu bala lah tu. Tanah runtuh, tu bala lah tu. Ataupun ekonomi jatuh, tu bala lah tu. Covid, bala lah tu. Atau apa lagi, gila jawatan, boleh masuk lah tu. Boleh lah no. Gila jawatan Ustaz, nampak ke tak stabilan politik, tak stabil ekonomi, tak stabil saham, tak stabil. Hak ni bala Ustaz. Okey, betul Ustaz, kita terima ni semua bala. Ujian, musibah. Baik. Tapi kita tak perasan, rupanya semua bala yang ada pada hak yang duk sebut banyak-banyak tadi tu, bala-bala yang banyak-banyak tadi, dia datang, dia berpunca daripada bala yang nombor satu ni. Tapi bala ni orang tak perasan, kata dia bala. Bala apa Ustaz? Rupanya bala yang saya maksudkan adalah umat Islam hari ini mula lupa kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah bala paling besar sekali hari ini. Umat Islam hari ini jauh daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم. Dan Allah sama sekali tidak akan menyiksa mereka selama mana kamu wahai Muhammad bersama dengan mereka. Dan Allah tidak menyiksa mereka, yakni tidak menurunkan bala kepada mereka selama mana mereka beristighfar, yakni memohon ampun. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil pengurusi program kita malam ini, khususnya barisan kepimpinan surau, khususnya muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, dan tak dilupakan kepada yang menonton secara live ataupun yang rakam pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni malam yang kalau ikut malam ni malam yang ke-13 lah. Kan? Daripada bulan Rabiul Awal ataupun nama yang lain Rabiul Anwar, bulan Rabi' yang bercahaya, 1442 Hijrah. Allah masih lagi menjangkan usia, berikan kita kelapangan sihatan, sama-sama boleh berada dalam majlis yang walaupun seperti mana pengurusi sebut tadi last minute. Kan, dan ni last minute, asalnya cadang tempat lain lah, kali tukar tempat lain, tak apalah. Ala kulli hal, mudah-mudahan pertemuan kita malam ni ada faedah dan manfaat insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. 20 minit dah fikir nak cakap apa 20 minit ni. Kan, orang mic ni dia sejam lalu. Kan, tapi tak apalah. Kalau kita tengok dalam dunia hari ini secara umumnya dalam dunia hari ini, secara khusus kita tengok di Malaysia, dan lebih khusus lagi kita tengok di negeri kita sendiri, Pulau Pinang. Kalau kita tengok secara general macam tu, secara umum macam tu, Allah Ta'ala sedang balakan kita dengan satu bala yang sangat-sangat besar pada hari ini. Bala yang ditimpakan kepada manusia hari ini sangat-sangat besar. Tapi yang sedihnya, umat Islam hari ini tak perasan kata ni bala. Dia tak rasa pun kata ni bala. Dia rasa tak apa. Orang Islam hari ini bila sebut kata bala, dia nampak gempa bumi, tu bala lah tu. Tanah runtuh, tu bala lah tu. Ataupun ekonomi jatuh, tu bala lah tu. Covid, bala lah tu. Atau apa lagi, gila jawatan, boleh masuk lah tu. Boleh lah no. Gila jawatan Ustaz, nampak ke tak stabilan politik, tak stabil ekonomi, tak stabil saham, tak stabil. Hak ni bala Ustaz. Okey, betul Ustaz, kita terima, ni semua bala. Ujian, musibah. Baik. Tapi kita tak perasan, rupanya semua bala yang ada pada hak yang duk sebut banyak-banyak tadi tu, bala-bala yang banyak-banyak tadi, dia datang, dia berpunca daripada bala yang nombor satu ni. Tapi bala ni orang tak perasan, kata dia bala. Bala apa Ustaz? Rupanya bala yang saya maksudkan adalah umat Islam hari ini
mula lupa kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Itulah bala paling besar sekali hari ni. Umat Islam hari ni jauh daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walaupun syarahannya banyak, kita nak ambil untuk kita lah. Ahlan wa sahlan. Alah, sila-sila. Mereka bagi kerusi malam ni cantik tau. Baju hijau, kerusi hijau. Saya pakai merah, belakang pun merah. Orang pandai pun susun. Ya, no. Ini banyak. Baik. Balik pada tajuk, no. Jadi boleh cakap pendek lah. Baik. Umat Islam hari ni mula lupa pada Nabi SAW. Dalil dia ambil mana Ustaz? Dalil dia ayat yang saya baca tadi. Allah Ta'ala menyatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan Allah sama sekali tidak akan turunkan bala selama mana kamu, wahai Muhammad, ada bersama dengan mereka. Kamu ada dengan mereka, bala tak turun. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, kita ambil sejarah sikit lah. Tak mau panjang-panjang, ringkas-ringkas. Nabi SAW hidup atas muka bumi ni 63 tahun. Semua orang tahu belakang, 63. 53 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Okey, selesai. Sewaktu baginda berada di kota Mekah 53 tahun tu, umur 40 baru dilantik menjadi Rasul. Daripada 40 sampai 53, 13 tahun berdakwah di Mekah lah. Tapi sebelum baginda dilantik jadi Rasul, baginda juga menetap di Mekah. Poin yang kita nak kongsi malam ni, waktu baginda berada di kota Mekah, apa kemaksiatan yang tak ada di kota Mekah? Bunuh orang, ada. Bunuh bayi pun ada. Masa tu. Zaman tu. Walaupun dah waktu baginda lahir, benda tu dah berkurangan. Tapi dia masih ada. Minum arak, biasa. Judi, biasa. Riba, biasa. Bahkan waktu Nabi SAW berada di kota Mekah, berhala bukan ada satu. 360 keliling Kaabah. 360 sehari satu Tok Kong. Ada yang emas, ada daripada perak, ada daripada tembaga, ada daripada kayu, ada macam-macam bentuk. 360. Bukan takat di keliling Kaabah, dalam Kaabah pun ada. Tapi bala tak turun. Mekah tetap menjadi kota yang makmur kerana baginda SAW ada di situ. Pak, boleh dapat no? Saya nak ringkas-ringkas poin apa? Poin dia banyak. Jadi kita nak ringkas-ringkas lah. Okey, selesai. Nak bagi poin, nak bagi nampak ya. Kata Mekah tetap jadi kota yang makmur. Kan? Dikunjungi oleh manusia. Aman daripada musibah, aman daripada apa? Serangan musuh dan sebagainya. Aman belakang. Allah Ta'ala pelihara. Baginda hijrah ke kota Madinah. Madinah dulu nama dia Yathrib. Baginda duduk di kota Madinah ni 10 tahun. Semua orang tahu belakang sebelum nama Madinah, nama dia Yathrib. Yathrib ni kota wabak, dia kota penyakit. Ruang udara kota Madinah ni, ruang udara Yathrib ni dia kotor. Sebab tu ulama sejarah sebut, kalau burung lalu atas ruang udara Yathrib masa tu, kalau burung lalu, burung pun jatuh. Nampak? Udara dia kotor. Orang Madinah yang duduk di Madinah, orang Yathrib tu lah, Aus, Khazraj, Yahudi yang kita duduk dengar, pok-pok tu duduk di kota Yathrib, duduk di Madinah, okey je Ustaz. Mereka okey je. Bahasa kita sebut cara mudah lah, mereka mangli lah. Mangli lah dengan cuaca macam tu, dengan sabuk macam tu, dengan ruang udara macam tu, dengan udara macam tu, mereka mangli lah. Macam kita lah lebih kurang kan. Masa awal-awal duduk dulu, bau babi tu jam lah. Sini bau babi lah. Tak apa no. Aku bang menerong lah jawab dah. Ya, saya ada rumah aku bang menerong. Kan? Masa mula-mula duduk, pagi bau babi, tengah hari bau babi lah jam tu. Tak boleh. Gelor. Bau babi kan. Bau je lah. Kira bau tu, jam. Pagi bau, petang bau, tambah-tambah kalau hujan ke apa, lagi bau. Hari pertama api, jam. Hari kedua, jam. Tapi kalau dah duduk sampai 5 tahun, mangli. Jadi biasa, bau babi biasa. Sebab apa? Sebab dah lama dia jadi kebiasaan. Rupanya orang Madinah, mereka biasa macam tu lah. Orang yang baru datang kota Madinah, orang yang baru sampai ke Yathrib, boleh kata semua sakit. Saya nak sebut contoh ni, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian cuba cantum tengok puzzle ni. Ayah Nabi SAW, semua orang tahu belakang, ayah baginda hijrah, pergi berniaga ke Syam. Balik daripada Syam tu singgah di mana? Singgah di Yathrib. Sampai-sampai di sana, jatuh sakit, wafat di sana. Di perkampungan Bani Najjar.
Ibu Nabi SAW sama juga. Waktu baginda berusia 6 tahun, ibu baginda bawa baginda ke Yathrib tu. Masa tu belum nama Madinah, Yathrib. Duduk di sana hampir 2 bulan. Duduk di mana Ustaz? Perkampungan Bani Najjar. Duduk di situ. Dan di situlah Nabi belajar sibahah, berenang. Time tu. Kalau orang tanya Nabi belajar berenang Ustaz, belajar masa Nabi duduk di perkampungan tu. Belajar berenang. Nah, masa tu umur 6 tahun. Pasal apa pilih perkampungan Bani Najjar Ustaz? Pasal apa kampung tu ayah Nabi pun singgah situ, ibu Nabi SAW singgah situ. Lah macam mana tak singgah kampung Bani Najjar? Datuk Nabi SAW, ringkas no? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim, datuk Nabi SAW yang namanya Hashim, Sayyidina Hashim. Hashim kahwin dengan wanita Bani Najjar. Kahwin dengan orang perempuan Bani Najjar. Dapat anak nama Abdul Muttalib. Yang kita duk dengar nama Abdul Muttalib, datuk Nabi Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Abdul Muttalib lahir di kota Madinah, dibawa di kota Mekah, membesar di Mekah, jadi pemimpin kota Mekah. Jadi perkampungan Bani Najjar ni ada kaitan dengan keluarga dengan Nabi SAW. Dan ayah-ayah kalau kita cek sikit lagi, kita duk dengar nama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kan Nabi SAW berhijrah, Nabi pilih rumah Sayyidina Abu Ayyub. Waktu semua orang pegang tali unta Nabi, Nabi sebut khallu sabilaha, biar lepaskan dia. Fa innaha ma'murun. Dia dah diarahkan. Maksud dia lepas dia. Tuhan pandu dia nak pergi ke mana. Kan singgah rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub kalau ikut pandangan Al-Imam Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, ulama besar di India, dah meninggal dunia, pernah datang Malaysia sekali dulu. Ni Abu Hasan Ali Al-Hasani ni tok guru, mantan mufti Kedah. Pernah jadi guru pada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dan ada tokoh-tokoh lain lah di Malaysia ni. Dalam kitab tersebut dinyatakan Abu Ayyub Al-Ansari dengan Nabi SAW ni ada hubungan kekeluargaan lebih kurang 2-3 pupu dekat mana tak jauh mana. Faham ke dia cerita? Wah ya senyap. Kan maknanya ada hubungan kekeluargaan. Saya lari tajuk kono picuh lah. Nak cerita bab Nabi SAW pi Nabi SAW dengan ibu baginda Sayyidatina Aminah pi ke Yathrib, duduk di sana 2 bulan, jatuh sakit ke. Udara dia kotor. Balik ke kota Mekah, tak sempat sampai di Mekah, wafat di Abu. Semua orang tahu belakang cerita tu. Waktu peristiwa hijrah, berapa ramai sahabat semua pakat pi Yathrib belakang, pi Madinah belakang. Berapa ramai jatuh sakit. Sayyidina Abu Bakar jatuh sakit, Sayyidatina Fatimah jatuh sakit, Sayyidina Bilal jatuh sakit. Berapa ramai sakit masa sampai sebab ruang udara dia agak tak apa cantik. Tapi cuba tengok bila baginda sampai. Saya ringkas-ringkas ni pasal-pasal tak mengizinkan. Bila baginda SAW sampai di kota Madinah, satu hari baginda duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada mai kepada Nabi dan para sahabat ni, satu orang perempuan tua. Perempuan tua, baju hitam, pakai kelumur hitam tu lah, orang perempuan tua. Bila Nabi tanya sahabat, kenal tak siapa? Saya ringkas-ringkas ni, Nabi kenal tak siapa? Sahabat kata tak tahu. Nabi kata tu Humma, tu penyakit kota Madinah. Penyakit kota Madinah. Allah Ta'ala jelmakan penyakit tersebut jadi makhluk yang jadi nampak bentuk manusia. Penyakit teruk tadi, baginda sampai, Allah Ta'ala jelmakan penyakit kota Madinah tu jadi makcik tu, dan Nabi SAW halau makcik tu keluar. Maksud dia perambat keluar lah. Tak silap saya, makcik tu pergi ke satu tempat. Tempat tu ada lagi di Arab Saudi sampai sekarang. Saya pun tak sempat nak cek dalam Google. Tak silap saya lah. Kalau tak silap, nanti boleh cek semula Makcik tu pergi ke satu tempat nama dia Juhfah. Tempat tu ada di Arab Saudi. Bella. Tapi ayak di tempat tersebut tak apa cantik. Dia ayak dia nampak tak apa elok. Ada nampak macam ada racun sikit, tapi bukan racun mematikan lah. Tapi ayak dia tak apa elok. Makcik tu pergi tenggek dia tu. Dan selepas tu apa jadi? Kota Madinah, kota Yathrib ditukar kepada kota Madinatul Munawwarah. Dan kota Madinah selepas makcik tu keluar, terus jadi kota syifa, kota ubat. Sebab tu kalau kita tengok kadang ada mutawif yang mendalami dengan ilmu sejarah, mendalami, pegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang-kadang kita pergi Madinah, kadang-kadang dia pesan,
Adab kita dengan kota Madinah, dia kata buang mask. Mask tu jangan pakai. Di Mekah selalu orang pakai mask pasal udara dia agak kotor. Bukan kotor lah, maksud dia debu tu. Orang kadang Allah dengan debu. Tapi di Madinah, adab kita buang mask. Biar kita duduk sudut udara Madinah tu masuk dalam badan. Sebab kota Madinah dah jadi kota syifa, kota ubat. Dan dia kekal jadi kota ubat, dia kekal jadi kota yang diangkat bala sampai kiamat. Sebab apa? Sebab baginda ada di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Faham tak bahasa saya? Lenoh, selesai. Saja nak bagi fahamnya bukan ada apa. Baik. Habis tu Ustaz, bila baginda berada, bala diangkat. Okey. Sekarang ni Ustaz, kita macam mana pula? Ni kita nak ambil untuk kita lah. Kita ni macam mana sekarang? Kita sekarang, jarak kita dengan baginda SAW 1400 tahun. Jauh. Kita dengan baginda jauh. Walaupun dari sudut jaraknya jauh, tetapi kalau kata mana-mana individu, mana-mana orang, mana-mana keluarga, mana-mana masyarakat, mana-mana negeri dan negara menghidupkan Nabi SAW. Dalam erti kata, menghidupkan ajaran Nabi SAW. Individu tu, keluarga tu, masyarakat tu, negeri tu, bahkan negara tu, insya-Allah bala diangkat daripada perkara tersebut. Allah Ta'ala angkat bala orang tu, kalau orang tu menghidupkan ajaran Nabi SAW. Bala diangkat pada keluarga dan masyarakat tu, kalau mereka menghidupkan ajaran baginda SAW. Negeri dan negara pun selamat daripada pelbagai bala, jika mereka melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda SAW. Tu ya. Habis itu hari ni yang jadi serabut teruk Ustaz, diri sendiri, keluarga, masyarakat, negeri, negara, balik pada poin awal tadi, kerana manusia tinggalkan Nabi SAW. Tu ya. Saya buat contoh-contoh simple sudahlah, kita tak payah ambil yang besar-besar. Nah, kita ambil contoh simple sudah. Saya nak minta izin buat contoh setiap peringkat. Kita nak bagi nampak kata, dan nak bagi nampak jelaslah isu ni. Oh dia. Gaya tengok ah. Kan, Ustaz Yaakob tak apa rajin masuk TV. Kan. Baik, kena pakai kah? Oh ya kah? Saya nak habis ni. Ulang balik ke bang? Ulang balik. Try. Baik. Saya nak buat contoh-contoh malam ni, contoh yang simple sahaja. Yang mana contoh yang saya nak bagi ni, boleh dikatakan kesemuanya hukumnya sunat. Hukumnya sunat ni. Ajaran Nabi SAW yang dianjurkan untuk kita buat, yang kita diminta buat, dan hukumnya sunat. Saya nak kongsi tajuk-tajuk yang seumpama ni, nak bagi gambaran dari kita, nak bagi pakat nampak lah. Kalau yang sunat macam ni pun, faedah dia besar. Kalau yang sunat macam ni pun, dia punya kelebihan dia banyak. Apatah lagi benda-benda wajib yang agama kita perintahkan. Hak sunat macam ni pun, faedah dia besar. Kita buat contoh simple-simple sudah. Kita ambil individu dulu. Kan? Ayah dah dengar tak? Nabi SAW ajak kita lepas makan isap jari. Kan? Rasulullah SAW ya'kulu bi thalathi asabi'ah. Nabi makan guna 3 jari. Yang ni. Kan? Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah. Tapi bukan semua makanan Nabi makan 3 jari lah. Tak gitu kata, oh Nabi makan sunnah 3 jari no. Bukan semua makanan. Ada ketika Nabi makan macam ni pun dah. Kalau Nabi makan daging kambing, kadang Nabi pegang macam tu. Tengok jenis makan lah. Tengok jenis hidangan. Kan? Jadi kita asasnya makan guna 3 jari. Kita masyarakat Melayu kita makan boleh guna 3 jari. Banyak makanan kita sesuai 3 jari. Makan roti, makan cok kodok, macam cok meneram. Ni makan apa? Cok pisang, pek ngoh. Tu semua boleh 3 jari belakang tau. Mi goreng, bihun pun boleh, kuih tiaw boleh 3 jari. Tapi kalau makan nasi, jangan pakai 3 jari ya. Nasi kalau duduk tibai 3 jari, orang lain dah siap basuh pinggan dah, kita sepinggan tak habis ya. Cuma cermat kan. Sunnah. Mana mau. Tu 5 jari ya. Kan? Laksa? Laksa nak pakai berapa jari? Laksa kalau tibai dengan jari memang tak cerdik ya. Laksa pakai macam-macam lah. Kan? Maksudnya ikut kesesuaian lah. Nak sebut kesesuaian. Kan selesai makan guna 3 jari ni kan Nabi sebut, hadis tersebut di hujung dia disebut wa yal'aqu asabi'ahu qabla an yamsahaha, dan Nabi menghisap jari sebelum membasuh dia. Sebelum basuh hisap dulu.
Yang kita duk panggil isap jari tu lah. Yang orang Melayu kita banyak duk pelicir. Apa lapak, banyak lagi nasi duk makan jari buat apa. Dia duk buat pemain benda tu. Padahal kalau kita tengok, walaupun nampak simple je sunnah ni, rupanya kelebihan sunnah ni sangat banyak. Sok. Bunyi apa tu? Bunyi apa? Oh, okey. Baik, sambung balik. Nampak simple lah ni, isap jari ni. Kelebihan isap jari ni sangat banyak. Saya pun tak banyak maklumat, tak banyak ilmu tentang perbahasan isu ni. Yang saya tahu satu antara kelebihan yang ada yang Allah Ta'ala bagilah ni, bila kita ikut sunnah seumpama ni, rupanya dalam mulut manusia kan ada enzim amylase. Enzim yang menghancurkan makanan tu. Bila kita makan, enzim tu dirembeskan, kemudian dia mudah menghancur makanan. Rupanya di jari manusia ni, ada enzim yang sifat dia sama macam dalam mulut. Bahkan lebih kuat daripada yang ada dalam mulut. Mana-mana manusia, bila dia makan, habis makan, dia isap jari. Apa yang berlaku? Makanan dalam perut dia ni akan cepat tercena, dia cepat hancur. Jadi bila cepat hancur, cepat buang. Cepat hancur, cepat buang. Dan makanan yang ada dalam badan kita ni, saya boleh tanya lah orang yang terlibat dalam bidang perubatan, cuba tanya. Saya pernah tanya, tapi dia bagi pandangan macam tu lah. Dia kata, saya pernah tanya orang yang, bukan tanya orang lain pun, tanya bini ya pun. Kan? Rupanya bila kita tanya, makanan paling lama elok duduk dalam perut manusia ni berapa lama? Berapa lama makanan ni patut ada dalam perut? Sebelum time tu kena buang. Paling lama sekali berapa? Dia jawab, dia kata paling lama sekali patut ada 18 jam ya. Makanan bukan boleh lama-lama duduk dalam perut. Jangan lama-lama duduk dalam perut. Bila kita makan, kan, paling lama 18 jam. Sebab badan kita dah hisap dah karbohidrat lah, protein lah, apa semua, zat galian apa semua hisap. Lah kali dia tinggal hampas. Hampas tu kita panggil najis. Dia duduk dalam usus. Jadi bila najis tu duduk dalam usus, dia kena buang. Sebab itu orang yang buang tiap-tiap hari, badan dia sihat. Buang hari-hari sihat. Siapa je ni? Saya Alhamdulillah Ustaz, 5 hari lah tak buang langsung. Oh. 5 hari lah tak buang Ustaz. Oh, kacau. Rupanya buang tu bagus tau. Lepas tu kalau kita perasan, kita disunahkan makan gigit 40 hari, 40 kali sampai hancur. 40 hari pula. Gigit 40 kali sampai hancur. Untuk apa? Memudahkan pencernaan, senang buang. Kita diminta makan buah. Ada buah yang makan sebelum, ada buah yang boleh makan tengah. Tak apalah. Kita diminta untuk makan buah. Sunnah makan buah. Sunat makan buah. Tujuan dia apa? Memudahkan proses lawas, buang. Makanan sunnah yang diatur Allah ni kan orang banyak jual makanan sunnah. Semua sifat dia pelawas. Madu kah, cuka kah, buah kurma kah, buah delima kah, semua jenis sifat yang makan cepat buang. Rupanya najis bila duduk lama dalam perut, dia akan tukar jadi racun. Racun tu yang orang hari ni sebut sebagai toksin. Toksin. Tu ya. Dan hari ni produk-produk kan banyak ada tengok duk jual kan, produk nak bagi langsing perut lah apa. Semua makan hak jenis lawas belakang lah tu. Kalau perasan lah, semua jenis buang belakang, dia buang. Tu ya. Rupanya bila buang, badan sihat. Bila simpan lama, dia jadi masalah. Lama-lama, sehari tak ada masalah. Tapi bila sentiasa macam tu, ibu tengok. Dia memberi mudarat kepada badan. Tu ya. Wah, benda simple ya. Tapi ada kelebihan. Kalau yang kecil macam ni pun ada kelebihan, cuba bayang amalan-amalan wajib yang dianjurkan dalam Islam. Cuba cek tengok perintah yang Allah Ta'ala suruh kita buat atas muka bumi ni. Pasti lebih banyak kelebihan yang kalau nak senarai pun silap-silap tak cukup kalam. Benda kecil macam ni pun ada kelebihan ni. Faham ke saya buat contoh? Saya jangan tengok tu, saya tengok sana. Malu dah. Baik, naik atas sikit. Contoh simple. Nak buat contoh kata bila ajaran ni ditinggalkan, cuba tengok mudarat kepada manusia tu macam mana. Ni contoh simple lah. Naik atas sikit dalam keluarga. Saya baru mengajak tajuk ni saja simple-simple dah, tak mau beritiak panjang-panjang. Ya.
minta maaf ni satu contoh bentuk pendidikan kepada anak-anak. Islam ajak. Tapi bila kita tak amalkan apa yang Islam ajak, apa yang Nabi ajak, cuba tengok. Jadi macam-macam masalah. Contoh simple. Hadis ni panjang, saya ambil poin bahasa Melayu teruslah. Ambil poin terus daripada hadis ni, bagi mudah, cepat. Hadis riwayat Sayyidina Jabir, riwayat daripada Imam Muslim. Nabi SAW pesan kepada kita, apabila hari mulai malam, ataupun hari malam lah, apabila hari malam, ataupun mulai malam. Mulai malam ni kita panggil senja. Bila hari mari dekat-dekat senja, Nabi sebut, fakuffu sibyanakum, laranglah anak-anak kamu keluar rumah. Bila hari senja dekat-dekat maghrib, sekat anak-anak kamu daripada keluar rumah. Kalau ayah ibu-ibu perasan, orang tua-tua dulu macam tu kan. Dekat-dekat nak maghrib dia panggil habis, oi masuk, balik, semua balik. Nampak? Orang dulu-dulu buat tau. Kalau perasan lah. Lepas tu, hidup berkat. Rupanya Nabi suruh maghrib-maghrib masuk. Sebab apa kena masuk? Fa inna syayatina tantashiru hina idzin, kerana setan banyak duk kelewak waktu-waktu maghrib ni. Waktu-waktu dekat senja tu. Sama ada syaitanul ins, manusia, orang jahat lah, ataupun syaitanul jin, hak jenis netang tak nampak ni. Banyak duk kelewak tu. Nabi suruh masuk. Umat Islam hari ni, kalau perhati tengok, maghrib-maghrib pergi mana? Time maghrib tu keluar nak pergi makan. Cari apa kita pun tak tahu. Tak makan apa time maghrib tu. Main 45 baru duduk bersiap Nabi nak. Cakotiau. Lah. Cakotiau 45. Pederah sampai sana pukul 7 suku baru dapat meja. Duduk tu. Order apa semua, makan apa semua sampai 7.45. Lepas tu Ustaz baru pederah balik pukul 8 baru nak pederah balik. Kan? Kita tanya bila sembahyang maghrib. Dia kata tak apa 8.30 lagi sembahyang maghrib. 8.30 maghrib pun 8 suku isyak lah ni. Kan? Kalau perhati tengok banyak lah kedai-kedai makan lah ni. Maghrib penuh. Kita pun dia kan. Lepas tu harap yang main mengaji jangan buat lah. Kan? Maghrib duduk jalan pergi mana Ustaz? Maidin. Maghrib Maidin. 6.45 gedek pergi mana? Maidin. No. Tak ada orang ni tau. Kan? Yang duk keluar berjalan tu buat apa? Nabi suruh duduk di rumah. Ya, maghrib masuk dalam rumah. Kan? Lepas tu kalau boleh yang main mengaji malam ni, kalau boleh maghrib tu panggil lah. Peridukkan balik ajaran ni. Panggil masuk. Jangan duduk berjalan kedai makan, jangan duduk pergi pasar raya. Tu duduk pasar malam pun pulun pasar malam tem-tem maghrib tu. Pergi lah awal sikit. Kalau tak mau pergi lepas isyak. Kan lepas isyak banyak barang murah dah. Kan? Kalau pergi awal bakui buah RM5. Tapi kalau pergi lepas isyak 2 bakui RM5. Kan banyak tu. Jangan duk pindah kalut waktu maghrib juga nak berjalan. Nabi kata fa idza dhahaba sa'atu minal isya, ringkas poin tu. Bunyi dah. Boleh sikit lagi? Boleh. Sikit lagi noh. Nak berhenti lah. Saya nak berhenti. Saya satu round ni. Kita bagi Ustaz Yaakob pula. Dia. Kan? Anda moderator Ustaz. Bila Nabi sebut bila berlalu isyak, maksudnya lebih kurang pukul 10, 10.30, pukul 11, lebih kurang waktu-waktu tu lah. Nabi sebut fahulluhum, suruh anak-anak lena, suruh anak-anak tidur. Maknanya tidur ni kalau boleh 10, 10.30, pukul 11 tu tidur kan. Sebab tu ayah-ayah yang mengaji malam ni, kalau siapa rajin lah nanti cari ada tok guru mana ada, suruh dia cuba tanya tengok tok guru yang mengajar Syama'il ke apa ke, cuba tanya tengok apa hukum al-kalam fis samar. Maksud dia duduk menyembang lepas isyak. Kan kita ni budaya kita kan, lepas isyak pergi menyembang dia tomyam pun 11, 12. Lepas tu esok subuh tu lepas. Ada perbahasan orang ulama tu, jenis tidur lambat ni. Kalau tidur ada urusan kerja, ada tugas, ada apa, tak ada masalah. Ni duk menyembang kosong kan. Duk menyembang kena 7 biji dengan Aston Villa. Contoh kan. Kan, duk sembang kena 6-1 dengan Tottenham Hotspur. Kan, lepas tu duk balas balik. Oh, lepas tu menang 3 biji. Oh, ada duduk bahas tu. Duk dia bahasa kasar kita panggil duk sembang kosong macam tu lah. Ulama bahas tu apa hukum dia. Ada sebab tu kalau boleh kena cek tengoklah. Bila mai lepas waktu isyak kalau boleh tak ada apa lena
Macam mana nak lena Ustaz? Macam mana nak lena? Macam mana nak suruh anak lena? Ringkaslah 3 benda. Yang pertama sekali, Nabi sebut dalam hadis, aghliq babaka wa dhkur ismallah. Nombor 1, kunci pintu, baca bismillah. Kunci pintu, baca bismillah. Maknanya sebelum nak tidur, pukul 10, 10.30 tu, ayah-ayah kalau boleh pusing satu rumah, cek tengok pintu kunci lagi. Cek dulu. Kan, masa kunci tu, bismillahirrahmanirrahim, kunci. Berkat, insya-Allah, baca bismillah tu. Ada barakah dia. Pergi dekat pintu belakang, buh pelok, bismillahirrahmanirrahim, kunci. Boleh tak? Kunci pintu, baca bismillah. Ataupun dalam gambaran yang lain, rupanya sebelum tidur, pastikan keselamatan pintu tingkap semua berkunci. Cek dulu. Nak tidur, cek dulu. Masuk dalam rumah, kita masuk last sekali. Cek dulu. Kunci tak kunci lagi. Cek dulu. Ni kadang balik kerja tengok Ustaz. Kunci pintu tu, tinggal kat pintu. Hak tu tak tahan. Kunci pintu tinggal kat pintu. Kunci kereta telah lah duduk dalam kereta. Kan? Kunci motor tu duduk kat motor. Kunci pintu tinggal kat tepi pintu ya. Masuk gedek-gedek, masuk lena gitu ya. Ui, tak boleh macam tu. Kena cek tau. Kan? Dan ayah-ayah boleh cek dah lepas ni. Kalau tak mau cek pun tak apa. Kita ada anak yang dewasa. Malam-malam suruh cek pintu. Suruh mereka supaya dia orang biasa. Bila dia orang biasa malam nak tidur cek pintu, nanti dia orang kahwin pun senang. Dia orang memudahkan pasangan dia orang. Saya tak setuju, nampak gaya apa. Ini contohlah contoh. Saya nak ringkas-ringkas tak boleh tiap panjang. Yang kedua Nabi sebut wa atfi misbahaka wa dhkur ismallah. Nombor 2, padam lampu. Sebut nama Allah. Pergi dekat lampu, bismillahirrahmanirrahim, tutup. Bismillahirrahmanirrahim, tutup. Bismillahirrahmanirrahim, tutup. Tutup baca bismillah. Kalau dulu padam pelita tu. Dulu. Lah ni lampu Kalimantan je ni Sebab apa tutup Ustaz? Kalau dulu untuk keselamatan lah, takut api terbakar. Sekarang ni pembaziran lah. Lepas tu nak tidur malam, cek lampu, tengok lampu tutup. Buka lampu luar 1, 2 sudahlah. Ni kita nak suruh anak kecil tidur. Ayah-ayah nak suruh cucu tidur. Campur ni apa 11.30 tak tidur ni. Awak yang tak mengantuk ni. Nak mengantuk. Nama lampu cerah lah rumah. Dia kena tutup. Kan? Tutup lampu, tutup sekali yang 4 segi je. Tahu 4 segi tu? 4 segi pun padam sekali. Apa dia 4 segi Ustaz? Televisyen tu lah. Padam sekali lah. Tapi lah susah sebab ada menetang ni. Ni susah sikit lah. Tapi kalau TV tu lah. Alah tak payah tengok lah. Perempuan tanpa dosa tu tak payah tengok lah. Tajuk pun nampak macam tak apa. Kena. Mana ada manusia tak ada dosa. Semua ada dosa. Boleh no. Tak apalah nak tengok-tengok lah. Saya bukan marah tengok kan. Tutup TV tu. Padam. Nak tidur padam. Lampu-lampu tutup. Kalau kita tak boleh tutup, suruh anak-anak tutup. Supaya mereka dilatih. Malam tutup. Malam tutup. Dua. Dan yang ketiga, hak ni ibu-ibu di belakang kot no. Nombor 3, pergi ke dapur. Tengok mana-mana bekas makanan, bekas minuman terbuka, tutup. Tutup. Minyak duduk atas belanga. Minyak duduk atas belanga pula. Belanga tu duduk ada minyak dalam tu. Duduk atas dapur tu lah. Ambil lah pinggan ke tutup. Ambil tudung periuk ke tutup. Jangan biar terbuka. Tu ya Ustaz. Syaitan kacau benda tu. Kalau makanan terbuka pun dia kacau. Ni terlibat perubatan Islam. Saya tak pandai buat. Kan? Kena tutup tu. Makanan dalam ni ada makan apa semua. Ambil pula peti simpan dalam peti Saya mengajar satu tempat. Oh, live pula. Harap-harap makcik tu tak tengok live ni. Tapi geram. Kata biar tak puas, biar minta maaf makcik tu. Saya mengajar tajuk ni. Saya kata lah lepas makan apa semua tu, pinggan-pinggan apa bekas makan tu, saya kata letak dalam peti ais. Buat dalam peti ais. Jangan tinggal atas meja macam tu ya. Dia jawab tu dia kata, Ustaz, peti ais penuh Ustaz. Macam mana nak sumbat masuk? Jawab tu kita geram sungguh. Dia kata peti ais penuh, macam mana nak buh masuk? Ya dengar-dengar tu, saya kata, inilah. Saya tak tahu masa tu geram kan. Saya pun jawab ala kadar macam tu Saya kata makcik kalau makan, makcik makan ikan tamban. Ikan tamban tinggal sekerak tu ikan tamban. Dia makan tinggal sekerak tu. Kan orang kita jenis makan tak habis tu. Ikan tamban makan tinggal sekerak tu. Ekor dia hujung tu.
Bila dia nak buah dalam tia, pinggan besar ni. Dia buah ikan tambahan sekok, lepas tu dia buah dalam tia. Telur besar ni. Telur, dia dah cubit, telur ada tinggal besar ni lah. Dia buah pinggan besar ni kok, buah ujung tu. Lepas tu buah dalam tia. Kalau macam tu, ketat dalam tia tu. Faham tak ketat? Faham kan? Saya kata patutnya makcik, kalau kata nak buah dalam TA, dah tahu dah kata ikan tambahan macam tu. Ikan tambahan. Dah tahu kata telur besar tu. Apa salahnya ambil piring satu kecil tu, buah ikan tambahan kat situ, buah telur hak tak habis kat situ, hak cabai duk ada sikit, duk dalam pinggan, duk dalam mangkuk cabai tu, cedok cabai tu, buah jemput buah dia tu, buah dalam TA. Kan banyak ruang kosong. Saya buah dia tu, saya tengok dia duduk tunduk tu. Saya kata kena dah tu, nampak gaya tu. Yang dia jawab peti penuh nak buah macam mana. Bukan masalah peti tu penuh, masalah cara manage peti tu. Tak maaf no, kalau ada yang merasa. Tak, nak sebut, ni contoh simple ya saya sebut ni, bukan contoh besar. Nak sebut kata apa, bila ajaran Islam cuba tengok orang tinggal, nak tidur tinggal, pinggan-pinggan dalam singkit tinggal. Akhirnya apa jadi? Habis, mudarat habis. Syaitan cukup suka tempat kotor. Syaitan cukup suka rumah yang kotor. Benda-benda kotor ni syaitan cukup suka. Dan dia sangat tidak menyukai yang bersih. Hati yang bersih dia tak suka. Badan yang bersih dia tak suka. Pakaian yang bersih dia tak suka. Tempat tinggal yang bersih. Apa-apa yang bersih syaitan tak suka. Sebab tu Nabi pesan, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Boleh no? Selesai. Yang terakhir, saya nak serah. Nak buat contoh lah. Kata orang tinggal ajaran Nabi, cuba tengok apa yang berlaku. Jadi macam-macam masalah. Masyarakat, saya rasa tak payah no. Sini, kalau nak tahu isu masyarakat, saya minta sila lah, ayah yang mengaji malam ni. Saya minta sila ke Surah Al-Husna. Surah Al-Husna lah. Kan? Hari Khamis minggu keempat. Di situ tiap bulan kita mengajar tajuk adab hidup masyarakat. Tiap bulan tajuk tu macam-macam lah, tajuk dengan jiran, tajuk dengan bini, tajuk dengan apa. Kalau nak minta sila, tapi jangan rakam lah. Yang rakam tak habis lah. Tu memang kita buat untuk orang situ nak pergi mengaji boleh, tak ada masalah. Baik, jadi isu masyarakat saya rasa tak mau bincang kot no. Cuma nak sebutlah ayah-ayah duduk rumah taman macam ni. Kalau boleh jaga adab dengan jiran. Dengan jiran jaga adab. Jangan buat bising. Pukul 10 malam duk katuk paku. Pang 10 malam. Duk katuk dinding rumah kita. Betul, dinding tu dinding rumah kita. Tapi bunyi dia ganggu jiran. Boleh. Hak mana bela kucing. Jangan biarkan kucing kita duk pergi berak rumah orang. Jangan. Tu menyakitkan jiran. Boleh. Siapa nak renovate rumah? Kalau boleh sebelum renovate, pergilah jumpa jiran dulu. Minta izin. Bagi tahulah ni kata saya nak renovate rumah. Saya nak tambah sikit depan ni, nak jadikan pos kereta ni, nak jadikan dia bilik. Jadi waktu buat ni nanti kalau kata ada retak ke apa, bagi tahu nah. Kalau bocok bumbung ke apa, bagi tahu nah. Kalau ada terganggu bunyi bising pun saya minta maaf banyak-banyak nah. Minta izin dulu. Kau buat aku tu macam mana? Akhirnya apa jadi? Tu yang gaduh. Kita buat rumah kita kata ni rumah saya Ustaz, ikut suka saya nak buat macam mana pun. Betul. Tapi perbuatan kita buat macam tu akhirnya menyebabkan hubungan dengan jiran jadi tak cantik. Jiran pula duk kata, ngaji saja kan. Pak, ni buat rumah tapi rumah kita retak tengok meleleh ayak ni, bumbung bocok. Akhirnya jadi bala tu. Bala berkeli dengan jiran pula. Bila ajaran baginda tak diikuti, bala. Dia jadi musibah, susah. Boleh no? Contoh. Naik atas lagi, penutup negeri negara. Bila orang tidak, bahasa kasar, bila kita buang Nabi SAW dalam kehidupan, buat tengok. Walaupun dalam negara, kita buang baginda, ajaran baginda kita buang. Buat tengok apa jadi hari ni. Saya tak mau ambil banyak, kita ambil satu sudah. Lah ni dalam Malaysia yang duk serabut isu apa? Isu apa? Covid. Covid tak serabut Isu apa? Isu politik kan? Kono, koni. Kalau bahasa lah kita sebut, jadi macam orang gila. Semua pakat duk gila kan. Kalau kita tengok ajaran Nabi SAW, ayah-ayah duk apa hadis tu duk dengar selalu dah. Kan Nabi sebut, kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin.
Tapi yang lebih utama, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, dan kamu akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya atas apa yang kamu pimpin. Kalau sedap benda tu, jawatan tidak menjadi satu kegilaan. Kalau sedap benda tu. Tapi bila tak sedap benda tersebut, tak sedap kata nak kena tanya, semua pakai duk gila nak. Sebagai penutup, Sayyidina Abu Zar kata pada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, kamu tak mau lantik aku kah jadi pegawai? Tak mau lantik aku kah jadi pegang jawatan mana-mana? Tak mau bagi aku GLC? Ada tu saya tambah lah. Contoh, tak mau bagi aku jawatan kah? Nabi pegang Abu Zar macam ni. Ni, fadaraba mankibaya. Nabi pegang dua-dua bahu aku macam ni. Nabi kata, Ya Abu Zar, innaka dha'if. Wahai Abu Zar, kamu lemah. Maksudnya kamu orang yang tak mampu. Wa innaha amanatun. Jawatan ni dia amanah. Dia tanggungjawab. Dan jawatan ini akan membuatkan seseorang itu dihina di hari akhirat dan akan membuatkan seseorang itu menyesal di hari akhirat kalau dia tak tunaikan tanggungjawab dia. Berapa banyak pesanan yang bentuknya seumpama ni. Kan? Ayat Quran yang selalu kita duk dengar tu, inna aradna al-amanata 'ala samawati wa awal jibal, sampai habis tu cerita pasal amanah juga. Tu tanggungjawab. Tapi hari ni ajaran tu orang buang, orang tak nampak. Tugas ini, amanah ni satu tanggungjawab, tak nampak. Jawatan ni sebagai tanggungjawab, orang tak nampak. Orang nampak jawatan ni sebagai habuan. Bila pesanan Nabi ditinggalkan, buat tengok hari ni. Bukan takat depa je serabut, kita hak bawah lagi serabut. Hak mana duk min saham, baru masuk belajar-belajar. Kan? Tengok mereka berkeli, perap jatuh, jam, habis duit. Mereka tak apa, masuk juta-juta. Kita baru nak belajar, masuk apa? 5. Oh, minta maaf. Tu okay, saham ada sebelah. Jatuh banyak ada tu. Jatuh banyak. Terkesan tak? Terkesan tak? Terkesan tak? Nampak? Mereka serabut, orang ni terkesan. Tak bukan dekat Cak Yakub je terkesan. Semua terkesan. Yang mana yang terlibat, semua terkesan. Yang tak saham pun terkesan. Terkesan enggak? Kita terkesan dari sudut lain. Yang bekerja, yang makan gaji, yang jadi pegawai kerajaan, semua terkesan. Nampak? Poin kita nak sebut, bila ajaran Nabi SAW hilang, bertengok bala datang dengan pelbagai cara. Yang akhirnya menyebabkan kita jadi susah. Sebab itu hari ini bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul SAW. Sepatutnya kita perlu balik kepada baginda SAW. Round kedua sekali kita buat kesimpulan. Kita serah pada Fadil Ustaz Yaakob dulu, insya-Allah. Minta maaf Ustaz noh, saya terlajak lebih sikit. Jadi saya rasa kesimpulan sekali Ustaz Yaakob bagi seorang ya. Ada Ustaz. Jiwa. Sila, boleh tafadhal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya hormati sahabat dan guru saya Fadil Ustaz Fawaz Makjan, yang saya hormati Ustaz Mujib, Ustaz Mujib, yang hormati semua barisan jawatan kuasa surau Al-Fatih. Mudah-mudahan dengan keberkatan nama Al-Fatih itu memberikan pembukaan yang baik kepada hati-hati kita untuk terus hidup dengan kebaikan agama dan memberikan manfaat kepada umat, insya-Allah. Sepatutnya nak rasa kalau Ustaz Fawaz Tarikh pun nak rasa kita redha. Anda sendiri pun boleh tumpang. Lama tak dengar kuliah. Saya dulu setiap bulan kuliah, anda akan ambil satu kuliah di Pusat Tarbiyah Unais jam 9 pagi. Sebab apa? Nak tunggu kuliah Ustaz Fawaz pukul 10. Jadi habis kuliah anda terus sambung dengan kuliah Ustaz Fawaz lah. Tapi lepas daripada hari tu berlaku PKP, tangguh kuliah dan sebagainya, jadi rindu kalam-kalam beliau tu. Jadi malam ni rasa tak puas. Kalau tuan-tuan izin, kita serah pula lagi sekali. Kalau saya pas batin nak kerja mudah. Tak boleh. Baik. Muslimin muslimat rahmati Allah SWT. Tadi Ustaz Fawaz cerita banyak dah benda-benda yang pada saya ilmu yang sangat berfaedah dan bermanfaat kepada kita. Yang di antaranya disebut macam mana bila Islam, orang Islam itu tinggal ajaran Islam, maka didatangkan keberatan, jadikan kepayahan, kesulitan dalam kehidupan kita. Hatta dalam sesimpel-simpel benda, orang tua-tua ajak dulu maghrib balik rumah. Lepas tu dalam ilmu perubatan Islam, kenapa maghrib kena balik rumah? Nabi sebut dalam hadis. Dan disebutkan juga kenapa? Disebabkan pertukaran waktu di antara alam ni dengan alam ghaib adalah pada waktu tu. Kita PM, AM ke PM, PM ke, maksudnya kita siang ke malam, sana malam ke siang. Jadi macam kita kalau pukul 7 pagi sibuk,
Sibuk sebab orang semua nak keluar kerja. Soalan mereka pun mereka ada pekerjaan mereka, maka waktu itulah waktu mereka keluar. Dan sebab tu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada waktu maghrib dan sebagainya untuk kita duduk di luar rumah. Saya ingat kecil-kecil dulu ayah saya pesan senang kan. Waktu maghrib ada di rumah. Itu ya. Nak main bola ke, nak main tabir ke, nak pergi buat menatang apa boleh. Maghrib ada di rumah. Sampai dia jadi satu sistem dalam kepala otak kita ni, tengah main bola tuan-tuan. Kadang-kadang kita tim yang kalah kena buka baju. Kan? Gol pertama kan, siapa kena gol pertama kena buka baju. Kan kena buka baju. Tuan-tuan dengar Allahu Akbar, azan tu bunyi, selerak balik, selipar tak ambil, baju tak ambil. Sebab apa? Dah disistemkan. Ada? Maka sebab tu bila ajaran Islam kita tinggal, maka tuan-tuan, maka bencananya kita tanggung. Sebab tu kalau kita tengok, ada beberapa benda yang simple-simple ya. Yang kita buat ni dipanggil actionable knowledge. Yang bila kita sebut, kita sama-sama boleh beramal. Duk bagi sagi amalan, bangun pagi, 100 qul huwallah, mohon tuan, sembah je terbang, saya pun tak buat. Ni kita ambil benda-benda yang asas, yang semua boleh amalkan terus. Di antaranya Syekh Nuruddin sebut ni benda yang asas. Bila kita tengok, di antaranya Syekh Nuruddin marah ketika mana kita berjalan, pijak tempat sujud. Saya mula-mula waktu Syekh Nuruddin sebut tu, kita tak apa nak dapat macam mana pijak tempat sujud. Macam mana maksudnya bila kita selesai ambil wuduk ataupun tak selesai ambil wuduk di rumah pun, masuk dalam surau, masuk dalam masjid, jangan pijak tempat sujud ni. Maksudnya kita sendiri kena uruskan kaki bila dalam tapak perjalanan tadi, sama ada bila sampai di tempat sujud ni dilangkahkan besar atau dikecilkan. Yang pasti jangan pijak tempat sujud. Boleh dah fikir balik kenapa? Dia kata logiknya. Ini bukan dari segi perbahasan adab dalam Islam lagi ni. Ini dari segi logiknya. Bila kita ambil wuduk, kaki kita basah. Tonton pijak kapet, jadi apa tuan? Kena kaki kawan tu ada cekam, tak akan mampu orang pun. Kalau dia tak ada masalah kaki pun tuan-tuan, kaki ni tempat yang kita pijak merata. Maka Islam ajarkan adab sampai macam tu sekali. Tempat sujud pun jangan pijak. Sebab ada waktu keadaan, mungkin ada keadaan yang surau kita tak penuh, tapi kalau masjid hari Jumaat penuh dah sampai belakang. Tuan-tuan sejujurnya pernah tak pengalaman sujud-sujud bau tuan-tuan karanu bau dia. Hilang putih rakaat aku rakaat apa dia rasa macam sembahyang jenazah dah. Maka sebab tu jangan zalim. Sekecil-kecil benda nak masuk bilik air, kenapa kena masuk kaki kiri dulu? Kan tuan-tuan buka sains dan perubatan, sains dan Islam. Buku tu ditulis dan diterjemah dalam bahasa Melayu. Dia cerita detail tentang apa kaitan, kenapa solat itu bagi manfaat pada sudut sains. Kenapa puasa itu dibagi manfaat dari sudut sains. Dan disebut juga kenapa diajarkan masuk tandas kaki kiri dulu. Disebabkan refleks badan manusia ni Allah bagi tindak balas dia kalaulah lincin. Maka nak tergelincir tu tuan-tuan, kaki kanan akan cepat untuk respon. Dia akan minimalkan dari segi jatuh, impact kejatuhan tu. Automatik Allah jadikan, walaupun kita dominan kiri, walaupun kita ni standard Lee Chong Wei kan, main semua kaki kiri, main bola pun sepak kaki kiri, tetap Allah jadikan fitrah badan manusia itu dari segi kanannya dia akan lebih cepat respon untuk minimalkan jatuh. Mungkin jatuh gedebok juga, dia minimalkan keadaan. Sampai orang cari kajian yang macam tu. Sebab tu kalau kita tengok Syekh Nazrul Nasir, dia bagi satu sanad. Malam ni kita sama-sama kongsi. Saya Ustaz Fawaz lebih tahu sanad ni, tapi saya sekadar kongsi, insya-Allah sama-sama kita dapat manfaat. Syekh Nazrul buat duduk di Mesir, dia ajak kita cara lipat sejadah pun Islam ajak. Nah, lipat sejadah ni kita main kadang-kadang ikut teradak, main bubuh ya. Dia lipat, jadi hari ni dia nak buat toser jadi toser, minggu depan nak buat roti kahwin, dia buat roti kahwin. Kan tuan-tuan, dia lipat sejadah ni. Sampaikan kata Islam ni sampai benda-benda kecil ni pun dia ajak. Sebab apa? Sebab ada faedahnya. Lipat sejadah ni tuan ni empat ni. Ustaz minta izin, salah Ustaz tegur dah. Ni ambil macam ni dulu. Saya pandai tak dalam hidup saya baju tak boleh lipat sejadah ya. Sebab dalam rumah ada 2 sejadah ya. Dan saya dengan isteri jadi senang lah. Kalau Ustaz Fawaz dia 3 sejadah lah, tak bayar lah. Betul tak? Ya dah. Dah salah. Kalau salah tak tegur. Nah. Sejadah ni lipat macam ni. Yang dipijak ni letak macam ni dulu. Masuk dalam. Makcik-makcik tak nampak minta maaf je dah. Kira buat-buat faham je lah makcik. Lagi minta suami ajak. Kalau tak ada suami, cari suami. Ni bawah. Yang tempat sujud ni tetap dimuliakan, letak di bahagian atas. Kan? Betul Ustaz, macam mana kalau kami duduk masjid surau, yang sejadahnya dia letak jenis macam kain putih panjang tu kan, nampak macam mana? Tetap muliakan yang sujud itu di atas, bukan yang bawah pergi ke atas. Tuan-tuan, ni kata Islam.
yang dibawa oleh baginda Nabi SAW ni cukup sempurna daripada sekecil-kecil benda. Hatta kita nak bersama dengan isteri pun Islam ajar. Tetapi bila kita tinggalkan satu yang menjadi bala bencana tanggungannya pada kita. Simple, benda simple dalam bab pemakanan. Hari ini kita kata cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, rindu kepada Nabi SAW. Tetapi di antara benda yang kita menyalahi apa yang ajaran yang Nabi ajar adalah jaga tubuh badan. Kalau kita tengok dalam surah Nabi sebut, Nabi kata wa'an jismihi fima ablahu, akan ditanya kepada seorang manusia itu tentang jasad dan tubuh badan dia pada apa yang kita amanahkan untuk kita jaga. Di Malaysia KKM keluarkan kajian, rakyat Malaysia kita tak nafi tuan-tuan, kita mewah gila dengan makanan. Tuan-tuan takkan dapat makanan seperti di Malaysia di luar negara. Saya suka travel, terlepas pergi dekat 20-30 negara ni. Malaysia juga makanan sedap. Malaysia tuan-tuan satu makanan dia kreatif buat macam-macam. Masak lemak, negeri lain pelik-pelik. Kedah ada masak lemak dia. Kan Terengganu ada masak lemak dia. Bubuk Asyura tu hak dia bodoh kata bid'ah masuk neraka tu. Kan saya pun heran beratok masuk neraka sebab bubuk Asyura. Tak ada kerja tunggu. Kan bubuk Asyura tu tuan-tuan makan. Kalau yang Kelantan dia ada daging, dia rempah. Kita makan beliau tuan. Bukan lidah kita tuan-tuan. Saya makan hari tu tuan. Lu fikir ya Allah kalau paksa gini putih orang rentak ni. Tak boleh piuk. Setiap negeri tu ada pelik-peliknya. Semua orang kita ni kreatif dalam bab makan, tapi jangan sampai melebih-lebih. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah, kalau betul sayang kepada Nabi, mulai pada malam ni betulkan rutin makanan masing-masing. Ni biar maintain dia Ustaz Fawaz ni. Anak ni kira dah beli satu tim bola tapi maintain. Saya pun heran apa tip pemakanan dia. Of course yang pertama bini doktor lah. Kan? Kita tak payah. Nah, maka pakat-pakat usaha. Yang dah terlepas, yang ke depan ni apa betul ya? Ada orang yang, ingat, dalam fizikal badan ni, ada orang yang sebab genetik. Kadang dia tak makan banyak, tapi genetik tu membuatkan dia cepat. Tetapi kalau yang kita jenis makan banyak, tolong betulkan. Ni, ingat tak? Wa'an jismihi fima ablahu. Semua kena tanya. Ustaz yang duk hebat, saya duk cerita tentang sunnah Nabi, tiba-tiba dia tak menjaga tubuh badannya, maka dia dah menyalahi di antara yang disebut watukallimuna aidihim. Tangan nanti dakwah, ya Allah ni raja duk makan dia tak berhenti, zalim hak perut. Hak 18 jam tadi yang sepatutnya yang dah dicerna dan dihadam menjadi najis, tak ada nak jadi najis. Usus sampai penat, boleh dia ni makan tak berhenti ke sebelah singgah 3-4 asar lagi. Kan balik rumah pula nak jaga hati bini, pi tokok pula. Sebenarnya benda macam ni tu kata Islam aja. Kalau tuan-tuan tengok dalam sirah, perang Badar berlaku pada 2 Hijrah. Ketika tu umur baginda Nabi SAW 55 tahun. Jadi Ustaz Fawaz sebut berhijrah bermula daripada 53 tahun. Tahun 2 Hijrah berlakunya perang Badar, maka umur Nabi ketika tu adalah 55 tahun. Kalau kita ni macam pilihan untuk bersara lagi setahun. Tak apalah, perang Badar dia kata Ustaz, perang Badar ni mungkin Nabi 55, okey lagi baik. Ambil perang Tabuk, ambil perang Hunain tengok. Perang Khaybar pada tahun 7 Hijrah. Perang Tabuk di antara perang yang paling besar, Ghazwah yang paling besar Nabi sertai, menentang tentara Rom 100,000 orang. Tuan-tuan kena ingat, Nabi bukan pegang walkie-talkie duduk belakang, bubuh, serang, tekan nuklear. Bukan main red alert. Ni bukan main game, Nabi duduk di depan tu, frontliner. Ketika itu umur Nabi 62-61 tahun. Dan Nabi bahasa mudah, Nabi fit tuan-tuan. Sebab tu benda asas pertama kalau tuan-tuan dan saya mengaku cinta kepada Nabi SAW, selain daripada selawat dan amalan-amalan yang kecil-kecil ini, tuan-tuan sama-sama mulai pada tahun 1442 Hijrah, semua kita pakat jaga kesihatan. Para sahabat buat benda yang sama. Mereka sangat menjaga kesihatan mereka. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang hampir sebaya dengan Nabi, sihat dia. Bersama dengan Nabi sehingga Nabi dah wafat pun, dia masih ada dalam medan peperangan. Bayangkan umur 60 lebih. Saya bercakap di atas kapasiti bekas pegawai tentera. Walaupun tak lama, saya 4 tahun, tapi saya tengok orang minta maaf sebut, kalau di Malaysia berlaku peperangan, balik awal. Kan pegawai kita waktu ujian kecergasan anggota yang umur biasanya umur 35 ke atas tuan-tuan, sadaqallahul azim. Yang tu duk counting hari bila nak pencet 21 tak?
UKA mereka kecoh banyak. Mau tak kecoh tuan-tuan, perut dia olahraga betul ni. Tak kira siapa ada tuan-tuan, malam ni pakat betul. Saya doa dan kita sumpah, siapa yang malam ni mai mula-mula, mudah-mudahan permudahkan semua jaga kesihatan. Ni sebab sayang Nabi ni. Ni berkat Rabiul Awal ni, doa kepada Allah, keberkatan Rasulullah moga mengalir dalam kehidupan kita. Allah bukan saja bagi Covid, kedai banyak mungkin tutup dengan sebab tu tak boleh nak order makan sakan sangat. Kan duduk di rumah nak makan pun jadi cemuih sangat, jadi mungkin boleh berjaga. Pelan-pelan lah, kita sama-sama jaga. You kata kita jaga kita tu, kita jaga kita dulu. Kalau contoh di Malaysia berlaku peperangan, tuan-tuan resat kan regimen bahagian perubatan ni, saya rasa di belakang tu duduk sambut orang sakit ni. Bukan sakit kena tembak. Boom, bunyi semboyan bunyi kan. Jantung. Kolesterol tuan-tuan. Terkejut, penat, tuan-tuan, go. Oh, patut dah balik, go. Sebab tu kesihatan. Sayang kepada Nabi. Saya yakin ramai orang tak sebut. Tak apa orang sebut, biar orang tak suka. Yang penting kita nak Nabi suka kita. Pakat-pakat jaga kesihatan. Saya sehati perut, badan saya nak. Man. Saya masuk gym, tak apa, masuk. Biar orang nak kata bukan kita nak badan ketok-ketok six-pack macam Khabib Nurmagomedov tu, tak payahlah. Kita bukan Nabi berkeliling orang, tapi biar kesihatan tubuh badan ni amanah kita dengan Allah, dasar sayang kita dengan Rasulullah. Kalau saya baca sirah tentang para sahabat, 10 sahabat didirikan syurga, semua fit. Boleh duduk dalam medan perang, umur 60. Uish, tuan-tuan, 60 ni kita kek rambutan pun, dia baru kek 2 biji, dia abang cutak larat lah, mata pinak dah. Kalau genetik, dimaaf syarak. Benda tu kadang-kadang ada orang yang memang keluarga dia, keturunan dan sebagainya, dimaaf syarak. Tapi kalau amalan harian kita, betulkan. Balik sekejap pergi lah, hospital mana-mana buat medical check up sikit, check. Badan kita perlukan kalori berapa? Setiap manusia tak sama. Kami pelajar, pelajar saya semua. Kita akan bagi pelajar makan apa yang dia perlu, bukan apa dia nak. Pelajar-pelajar kita. Saya jumpa dengan Dr. Mazli ketika dia sebagai menteri dulu lah, sebelum dia Sadaqallahul Azim tu. Wallahi saya jumpa dia, saya kata, doktor saya kata, kenapa kementerian tidak menetapkan satu garis panduan SOP tentang pemakanan? Saya kata di sekolah 90% pelajar-pelajar kita rosak dengan makanan. Saya kata anak saya pun sama. Duduk di sekolah kalau tanya makan apa, Fatih makan apa? Makan fast food. KKM dah keluarkan supporting dokumen mengatakan 80% penyakit yang ada kepada anak kita hari ini datang daripada punca pemakanan. Betul kan itu? Sebab tu dalam Quran kalau tanya Ustaz Fawaz cara detail, beliau lebih pakar dalam bab tu. Dalam Quran Allah ajarkan pemakanan. Dalam hadis Nabi ajarkan yang nak makan buah dulu. Tuan-tuan, kenapa kena makan buah dulu? Saya minta doktor untuk buat dietitian untuk para pelajar. Saya tanya kenapa? Ya, kita faham dalam hadis Nabi sebut, tapi kita nak juga dari segi penjelasan agar kita boleh komplimentkan di antara dua benda ini di atas dasar sayang kita kepada Rasulullah juga. Dia kata, Ustaz tahu tak kenapa Nabi ajar makan buah dulu? Dari segi sains, dia kata sebab perut manusia dia ada ruang dia. Perut manusia dia ada ruang dia. Maka bila kita mulakan dengan makan buah terlebih dahulu, maka sebahagian ruang dalam perut yang nak diisi tadi akan sedikit dipenuh. Maka biasanya bila kita memulakan dengan buah, maka kita kurang tambah. Tapi kita biasanya buah kita akan simpan sebagai optional. Sebagai dah habis makan, sebagai pencuci mulut. Bila pencuci mulut, kita akan tibai kau-kau sampai betul-betul tak boleh nak masuk, sumbat sampai hidung, cendol tak lepas nak sumbat ada pun, dia sumbat juga. Maka dia akan duduk pada, maka betulkan. Sebelum nak makan tu minum dulu layak segelas, bagi benda tu ruang tu, maka automatik dia akan minimumkan sedikit dari segi pemakanan. Dan yang bestnya bila kita try kepada budak-budak, mulakan dengan pemakanan bangun pagi dia akan minum ayam. Sebelum tidur, tuan-tuan boleh buat amalan ni. Nanti saya hantar kepada Ustaz Mujib, jadual tu bukan jadual saya. Doktor pakar tolong buat untuk pelajar kami, kita bagi je, tuan-tuan ambil. Nanti saya bagi Ustaz Mujib, Ustaz Mujib bagi pada jemaah ni. Boleh amalkan tu. Sebelum tidur, jadi Profesor Dr. Nana. Tuan-tuan cari Profesor Dr. Nana ni, dia adalah pakar otak. Dia 6 bulan buat PhD di Israel, dia jaga budak-budak yang hafal kitab Hebrew ni. Dia kata amalan budak orang-orang Yahudi, sebelum tidur, mereka akan ambil kurma, dia akan buka. 3 biji kurma, dia akan pecah 3 ke 5 ke 7 ke terpulang, dia akan rendam dalam ayam. Ayam masak biasa ni, ayam mineral biasa ni, sebaiknya adalah ayam mineral lah, bukan ayam yang dimasak. Ada? Enzim dia tak rosak dari sudut ayam.
Jadi tak nak masalah kalau nak guna ayak, dan ayak mana pun. Jangan curi ayak jiran sebelah ya. Maka rendam dengan kurma sebelum tidur. Kita boleh amalkan, pada anak pun tak apa. Maka bangun tidur, benda awal kan diajak kan, kita ni dalam mulut-mulut kita ni ada enzim-enzim yang baik, tu kita minum ayak dengan syarat gosok gigi sebelum tidur lah. Ini baru PTB gudang garam kan, tiba vape perisa apple, lepas tu duk buat enzim, tu tukar enzim tu nak mampu maka minum yang tu dulu, minum itu, dan dia akan mengenyangkan, dipanggil gula ringkas. Gula ringkas pada tubuh ni dia akan membuatkan pagi tu kita yang pertama tak ada gastrik lah, insyaAllah. Pisang gula ringkas. Semua pisang ni kalori dia agak tinggi. Saya bukan perubatan, tapi bila terlibat untuk jaga pemakanan pelajar, tuan-tuan percaya, jaga pemakanan pelajar, dia membantu pembelajaran dia setiap hari. Profesor Dr. Nana, dia sebut dalam pemakanan dia, di antara budaya yang salah dalam masyarakat Melayu, dia kata bagi budak-budak makan nasi goreng waktu pagi. Kita mendengung saat 7 tahun saya duduk tafiz, 7 tahun tiba nasi goreng. Waktu tu cari alasan, maksudnya aku ni tak bodoh sangat lah, silap makan. Saya tanya Profesor Dr. Nana, kenapa tak boleh makan nasi goreng? Tak apa, kita pun buat silap, saya pun buat silap, saya pun ada anak 4 orang dah anak saya. Mau lelaki waktu tu. Tak boleh kita betulkan. Saya tanya kenapa? Dia kata, Ustaz, di pemakanan. Kita tak, kalau nak cerita tentang sirah, ni ahli dia. Nak cerita tentang ni ahli dia. So saya cerita benda yang saya arti sikit je lah. Kerana agar semua dapat manfaat yang kita boleh amalkan. Cerita banyak-banyak pun sikit, kita amal buat apa, cerita kita benda yang kita boleh amalkan. Saya tanya dia kenapa tak boleh makan nasi goreng. Dia kata, Ustaz, kepada orang yang ada aktiviti, kita yang bekerja di ofis, yang ada pergerakan, yang mungkin ada sukan, pagi nak kayuh gerek dan sebagainya, boleh makan macam tu. Tetapi pada pelajar jangan. Sebab dia masuk dalam kelas, dia bukan boleh duduk berjoging. Dia masuk dalam kelas, dia bukan boleh menari. Dia duduk dalam kelas yang bergeraknya ada pada otak dia sahaja. So dia cerita detail lah. Dia kata macam mana nasi tu biasanya kita buat nasi goreng ni, setuju tak? Nasi yang tak habis malam. So yang paling baik adalah jadikan dia nasi goreng. Yang tu satu dia kata nasi yang dipanaskan tu yang dari sudut kebaikan manfaat yang betulnya, dia kata kurang baik lah. Jika daripada berlaku pembaziran, kita buat untuk kita atau jiran yang boleh makan 2 sedekah, tak ada masalah. Tapi untuk anak belajar, jangan buat macam tu. Kurangkan. Sekali-sekala okey. Seminggu pergi sekali, bukan hari-hari. Yang kedua, minyak pada waktu pagi yang dah dimasak dengan nasi. Dan ada beberapa benda dia kata membuatkan reflect kepada otak ketika tu dia perlu kepada aktiviti. Bila tak ada aktiviti fizikal, maka bahasa mudah, bahasa Kedah kita ni, dia akan bebai. Maka bebai tu yang akan menjadikan budak tu cepat letih dan tak fokus dalam mengaji. Kalau tu nak tengok data tu, tuan datang, saya tunjuk data tu. Bila kita try, budak makan macam ni dan perbezaan pemakanan. Alhamdulillah, bila kita tengok jaga pemakanan budak, dalam tempoh kurang setahun, hampir sekarang ni daripada berapa belas pelajar, 6 orang habis 30 juzuk. Kurang setahun. Ada pelajar 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan. Pemakanan dulu. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali menyebut, di antara benda yang merosakkan manusia 3 perkara. Orang yang banyak tidur, orang yang banyak cakap, orang yang banyak makan. Budak-budak kalau tak kontrol pemakanan dia, tuan-tuan tengok, dia macam belah saka, tuan-tuan. Sebab dia akan makan apa yang dia nak. Sebab budak-budak, dia makan dengan keseronokan kawan-kawan ni, dia akan seronok, tiba. Minggu lepas saya try untuk kita bagi unlimited buah. Ada 15 orang pelajar, sebab kita terpaksa ambil 2 batch tu. 15 orang pelajar, tuan-tuan, sehari 60 biji, settle. Gila budak-budak ni. Saja nak try. Betul kata, saya nak tengok, betul. Bagi buah 1 peti es, saya kata unlimited. Boleh ambil waktu mana pun. Buah 60 biji, habis esok. Okey, kita hadkan, jangan. Sebelum makan, sejam sebelum makan, bagi mereka boleh ambil sebiji. Sat lagi petang pula, maksudnya sehari mereka bagi 3 biji makan. Buah ni, kalori dia tidak lebih daripada 200 kalori, so baik untuk diet dia lah. Dan dia jadi kenyang sikit. Jangan bagi buah anggur tu jam. Buah bagi sebiji, entah jadi tik gigi. Lepas tu kata Islam ajak semua benda ni. Tapi tuan-tuan, bukan kata tuan-tuan, saya pun sama, kita banyak menzalimi hak ni. UKM keluarkan 2 kajian 2012 berkaitan pemakanan. Dah dibuat dah. Data SPSS tu dah dapat dah. Kajian master dan PhD. Dua-dua berkaitan pemakanan. Dan tuan-tuan, data dapatan kajian dia solid dari segi result yang dikeluarkan adalah diambil 10 pelajar tahfiz yang dibuat jaga pemakanan dan tak dijaga. Dari segi resultnya hampir 70% lari. It's not considered, bukan kebetulan.
Tetapi itu memang suratan yang Nabi SAW ajarkan. Sebab tu malam ni sama-sama kita usahakan. Azam daripada malam ni, semua hadir malam ni, kita sama-sama yang berpana mulai pada hari ni, kita sama-sama jaga makanan. Boleh? Ni cinta Nabi ni. Kan? Bukan semata-mata hanya kita nak membasahkan dengan memperbanyakkan selawat, tetapi kita basahkan juga dengan lidah dan perut kita daripada kita memakan daripada apa yang baginda Nabi SAW ajarkan kepada kita semua. Dan kurma tu juga disebut dalam hadis, barang siapa yang beramal dengan kurma pada awal paginya akan dipelihara daripada sihir dan juga wabak, penyakit. Itu riwayat hadis sahih. Boleh amalkanlah. Sambil-sambil dapat gula yang ringkas, kurangkan pergi makan roti canai, dia tarik pula pagi-pagi dah 800, 1000 kalori tuan-tuan. Balik awal kita, sagi petang balas pula. Petang sagi cuk udang, tak cuk udang. Kan? Petang kuih tongkoi, tak kuih tongkoi. Habis segala 4 tongkol. Kalau ada salah tapi sama kita usahakan. Sayang pada Nabi tuan-tuan. Kita takut tuan-tuan, kita bangun di padang mahsyar kelak, dalam keadaan bangunnya kita nanti tuan-tuan, tiba-tiba tuan-tuan kita ni berkecuali daripada umat Nabi SAW. Bila cek-cek kenapa Nabi kata, kamu dulu kata sayang kepada aku, tapi kamu telah menzalimi hak tubuh badan kamu, dan kamu telah menidakkan hak ibadah kepada kamu. Bila kita sakit tuan-tuan, ibadah kita terganggu tak? Terganggu. Orang yang boleh sembahyang berdiri sebab tak jaga kesihatan, kena sembahyang duduk. Orang yang boleh pergi umrah untuk menunaikan umrah, tawaf, sa'i dengan sempurna, tapi sebabkan kesihatan tubuh badan tak okey tuan-tuan, terpaksa duduk di atas kursi roda. Ada yang tak boleh buat tawaf pun ada. Sebab tu benda yang asas kepada sayang Nabi tuan-tuan, yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat Tahrim, surah Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang disebut dengan wa ahlikum itu dua. Yang pertama, siapa yang ada zuriat, wajib kena aja zuriat-zuriat dia. Di antaranya wa ahlikum juga disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, terjemahan yang lain mengatakan bahawa anggota tubuh badan pada apa yang kita amanah jaga dia. Sama-sama ingatlah. Saya pesan ni, tapi saya pun duk jaga juga. Tengok ni naik sangat macam all time high sikit, banyak, rendah sikit. Banyak minum yang masak, biar lemak bakar elok. Kadar ukuran dia senangnya. 25 kilo badan, 1 liter air. Saya 75, maka 3 liter air. Tuan-tuan berat berapa? Lebih daripada tu, kali sendiri. Air masak, air mineral ni, air putih ni, dia akan lebih memudahkan daripada pembakaran lemak. Buat kan? Ini duk kerja air, INW, tarik tuan-tuan, tak ada bakar lemak tuan-tuan, nanti tuan-tuan orang bakar tuan-tuan. Sama-sama bakar jaga tuan-tuan. Kita sebut sayang Nabi, setiap tahun sebut cinta Nabi, tiba-tiba yang ni pukul 11 ni ustaz kata tadi kan, pukul lepas isyak tu adalah waktu yang dah tak baik sembang pada keduniaan. Sebab tuan-tuan tak ada benda lain, kita duk lepak kedai dan sebagainya, kita akan makan. So betulkanlah pelan-pelan kita semua sama-sama kita usahakan di atas catat cinta kepada Rasulullah SAW. Dan satu akhlak yang baik yang kita boleh ambil pada Rasulullah SAW, insya-Allah saya pun tak mari nak panjang, nak bagi pada Ustaz Fawaz lah bolehnya. Yang malam ni kan main joh-joh nak dengar dia cakap. Dah kena ada simpulan sikit. Tak apa dia berkata Ustaz 9 lebih sebab nak dapat tausiah Ustaz Fawaz. Satu benda, bagaimana Nabi SAW ni mengajarkan kita, tuan-tuan, untuk kita semua insya-Allah sama-sama ambil manfaat. Dalam Nabi mengerjakan satu benda, Nabi buat semua bersungguh-sungguh. Dalam apa benda yang Nabi buat semua bersungguh-sungguh. Macam kata tadi kan, bagaimana Nabi pada umur 6 tahun, Nabi belajar berenang. Tuan-tuan kalau buka di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Sofyan Al-Banjari, adik kepada Syekh Nuruddin Barbu Al-Banjari, dia tulis kitab berenang berkuda Rasulullah. Berenang, memanah dan berkuda Rasulullah. Dalam tempoh setahun, Nabi boleh kuasai benda yang dia belajar. Dia kata, dok tu dia Rasul tak, Nabi ni, Nabi SAW tetap belajar ni macam kita juga. Nabi pulun, kalau kita tengok macam mana Nabi berkuda, memanah. Dalam keadaan Nabi memanah tu, Nabi pulun sungguh dalam buat satu benda. Bahasa mudah ni, Nabi kalau nak buat satu benda, buat sungguh-sungguh. Kalau tak mau buat, tuan-tuan jangan buat. Dalam apa urusan pun. Umur Nabi 8 tahun, disebut oleh Dr. Mustafa As-Sibai dalam kitab Sirah Nabawiyah. Kalau tuan-tuan cari di kedai buku, kulitnya warna hijau, dah diterjemah dalam bahasa Melayu. Seorang ulama daripada Syria. Dia kata apa? Ketika Nabi berumur 8 tahun, Nabi diamanahkan sebagai pengembala kambing. Dan ketika Nabi mengembala kambing tu pun, walaupun Nabi sebagai pekerja, jaga
Pok menakan dia punya kambing pun Nabi jaga sungguh-sungguh sampai diberikan dengan gelaran-gelaran orang gelar dia gelaran Al-Amin. Gelar dengan gelaran-gelaran yang baik sebabkan dia jaga tu sampai menjadi sebutan orang ramai. Padahal belah kambingnya. Dan bukannya buka kedai chicken chop besar-besar ke, bukan buka kedai tilai ke apa dah. Jaga kambing je, tapi orang sebut maksudnya buat kerja sungguh. Muhammad bin Abdullah ni. Dan ketika Nabi berumur 12 tahun, Nabi berpindah daripada sebagai pengembala kambing, Nabi bekerja dengan Abu Talib ketika tu. Dia panggil business to customer. Ada 7 tempat yang Nabi singgah. Basrah, Kufah, Syam dan beberapa tempat yang lain. Ikut macam mana dia membina networking. Dia tengok macam mana Abu Talib sebagai pak saudara dia meniaga terror sungguh. Dan dia belajar dulu. Nabi ikut sebagai protege lah. Tu mentor dia protege. Belajar, tengok macam mana. Sungguh-sungguh. Bukti dia pada umur Nabi 17 tahun, Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha melamar bukan sebagai suami ketika itu, tetapi melamar sebagai partner dalam bisnes. Tuan-tuan kalau buka dalam sirah, Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling kaya di bumi Mekah, mewarisi harta ayah dia Khuwailid, dan dia sendiri adalah tokoh perniagaan. So bisnes orang-orang yang dah bisnes besar ni, game dia akan leverage dia punya modal untuk diberi kepada orang, expand bisnes tu. Ini normal. Kan Tan Sri Syed Mokhtar Bukhari, dia beli Gardenia, dia beli DRB Highcom. Ini yang terbaru kalau kita tengok keluar dah rumor berkaitan dia nak beli FGV. Bila berlaku suku kedua ni pun berlaku kerugian yang agak tinggi pada suku yang kedua, membuatkan FGV duduk pada paras yang agak bahaya. Dah pecah support banyak kali dah, membuatkan waktu itulah dia nak cedok beli. Kan? Oh, ni macam saham pula dah. Kalau tadi Ustaz sebut pasal saham, saya bukan tak erti pun sebut yang mana Ustaz sebut ya. Maka dia nak beli sebab apa? Game mereka ni adalah beli bisnes. So Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha dah buat lama dah. Maka dia tengok potential bisnes, maka dia groom dengan modal. 17 tahun, apa yang dia beri? Beberapa kitab dibahaskan. Ada satu PhD yang ditulis di UTM sekarang berkaitan perniagaan Rasulullah. Walaupun belum siap, tapi kita tengok beberapa asas dalam tu dengan sokongan data dan daripada rujukan yang agak kuat. Umur 17 tahun Nabi diberikan 1000 ekor unta sebagai bisnes partner. Makna bisnes partner ni, Siti Khadijah tak pernah jumpa dengan Rasulullah, tetapi adalah dia punya pekerja-pekerja dia. Maklum ada Muhammad bin Abdullah, dia jaga kambing orang punya bagus, tak ada hilang seekor abuk pun. Ya, dia buat kerja dengan Abu Talib, orang kenal ni bagus sungguh, jaga sungguh amanah, bagi RM1, 2 kupang baki, 2 kupang tu bagi balik, contoh. Maka bila dikhabarkan macam tu, Siti Khadijah berminat, dia kata okey baik, permulaan awal 1000 ekor unta, siap dengan barang dagangan. Tuan-tuan tengok ni macam mana kegigihan Nabi, komitmen dalam buat satu-satu benda. Ini kita ambil contoh. Bagi kita dalam ni ada yang sebagai pekerja, ada yang sebagai peniaga, ada yang sebagai pendakwah, ada yang sebagai yang bantu dalam multimedia. Semua perlukan orang yang komitmennya tinggi. Kalau buat tu geli-geli, nak sonok-sonok jangan. Kalau nak geli tuan-tuan, suruh orang geletek, jangan nak buat kerja. Ada orang kata, Ustaz, saya main rakam ni buat geli-geli, biar suruh bini yang geletek. Tak ada buang masa. Tak ada, Ustaz, saya buat berniaga ni sebab syok-syok, nak syok pergi pampir. Betulkan mindset. Kalau kamu nak buat rakaman tu, jadi biar macam Ar-Rahman TV, 500,000 pengikut dengan asbab media. Silap-silap dia lebih awal dapat banyak amalan daripada para asatizah. Kami sama mengajak pada 5-60 orang dengan asbab media yang dia manfaatkan. Ni bukan setahun dua. Saya rasa hampir mungkin dah 7-8 tahun. Daripada dulu cuma 3-4 ribu. Dia kata apa? Tak apa Ustaz, saya buat studio di rumah. Tak apa buat. Tak ada duit jual barang untuk nak pastikan berjaya benda dia buat. Hari ni Allah bagi. Nak buat sungguh-sungguh. Kalau tak mau buat, jangan buat. Rasulullah ajar benda tu. Ini akhlak Nabi. Ramai orang dia cerita akhlak Nabi yang baik, ni akhlak yang paling asas. Nabi teladankan kepada kita, apa yang kita nak buat is not 100%, 200% komitmen. 17 tahun urus 1000 ekor unta, cannot brain tu. Tuan-tuan buka dalam kitab Hayawan, satu kitab yang membicarakan bab binatang. Seorang manusia boleh menguruskan 3 ekor unta maksimum. Lebih tak boleh, besar selera. Sebab unta ni dia tak sama macam kambing. Kambing mungkin agak senang tu nak belah dia, unta tidak. Maka ketika tu umur 17 tahun 1000 ekor unta.
Seekor masuk 3 unta, seorang manusia. 1000 bahagi 3. Berapa pekerja Nabi? 333 orang pekerja. Umur 17 tahun. Ni kalau kita ni baru habis SPM. 333 orang pekerja. Waktu tu ada WhatsApp pak? Telegram? Ada orang kata Nabi buat, kalau nak buat niaga, nak buat apa-apa kerja, tak payah ada sistem. Tuan-tuan, Nabi ajarkan yang paling awal, buat sistem dalam apa urusan yang kamu nak buat. Bina sekolah, bagi ada sistem, bagi elok. Jangan buat ikut teradap. Kamu nak buat perniagaan, bagi ada sistem SOP elok. LOV bagi clear, line of visibility, agar tak bertindih di antara skop kerja masing-masing. Nabi ajak 17 tahun, 300 orang bekerja. Kalau tak ada sistem, agak-agak selera tak perniagaan tu. Kita baru 5-6 orang bekerja, kadang-kadang bisnes habis tu. Orang Melayu pula tuan-tuan, sepupu nak bertunang, kena cuti. Bila sepupu bertunang, mak menakan tengok teringin nak menikah, dia pun menikah pula, cuti lagi. Mak menakan nikah Tok Wan tu tengok aku 20 tahun dah duduk, cari kat aku seorang, cuti lagi. Kita nak halang tak boleh, tu memang sentimen kuatnya orang Melayu ni dengan benda-benda macam tu. Boleh tutup macam tu ya bisnes. Tapi Nabi ajar sistem kepada kita. Umur 17, 333 orang pekerja. Perjalanan di antara Mekah nak menuju ke Syam tu 1000 km lebih. Perjalanan darat. Tuan-tuan boleh bayang nak urus unta. Tuan-tuan, saya bagi contoh mudah. Tuan-tuan nak pergi Kenuri, biasanya kita nak bawa family 7-8 biji kereta, kita buat grup WhatsApp tu ya? Buat WhatsApp. Baik. Adakah semua sampai? No, sekejap lagi tu semua sampai ke sana. Aku sampai ni rumah Kenuri, orang lain aku dah makan dah, tak apa, aku balik. Tu dalam buah grup WhatsApp, bagi location, siap dah bagi dah, semua dah. Tak sampai juga. Maka tuan-tuan, satu bentuk benda yang baik untuk kita fikirkan, macam mana Nabi tuan-tuan urus 1000 ekor unta, 300 orang manusia, semua sampai ke destinasi pada waktu yang ditetapkan. Ini namanya timeline. Nabi tetapkan ada timeline. Ada dah. Sekian-sekian kena sampai, kena buat macam ni. Seorang dapat dah, dia panggil clarity dalam pekerjaan. Ada kejelasan. Ini Nabi. Waktu saya, orang kata saya berniaga, buat geli-geli, buat syok-syok, tuan. Tuan-tuan akan zalim hak diri dan tuan akan zalim hak orang di bawah. Sebab ada orang yang terlibat dengan perniagaan kita, dia percaya kat kita. Dia percaya. Agent, stokis, semua terlibat dengan produk kita. Dia percaya kat kita. Dia percaya. Berapa saya sebut ni banyak hari ni orang yang berniaga, dia main hit and run. Untung kat dia, dia tinggal. Hak ni terkapai-kapai. Nangis lah, produk letak bawah katil. Lepas tu kalau nak buat sungguh-sungguh. Kalau kita tengok pada umur Nabi 21 tahun, Sayyidatina Siti Khadijah memberikan Maisarah, pembantu. Maisarah ni kalau dulu saya ingat perempuan, saya tu betul kan? Bila cek Maisarah tu adalah seorang pembantu lelaki. Untuk duduk dengan Nabi sebab dah tengok umur 10-17 ni terror sangat ni. Macam mana boleh berniaga ni? Bukan takat habis tuan, teranya Nabi berniaga, pi di Syam, pi di Basrah, pergi di Kufah, bawa 1000 ekor unta, siap dengan barang dagangan tuan-tuan. Bukan takat habis jual barang dagangan, sebab konsep dia nak jual barang atas tu ya. Teranya Nabi berniaga dengan unta-unta Nabi jual. Baik, kita letak berapa value perniagaan Nabi. Seekor unta nilai tak beli tahun 2014. Saya tak tahu, mungkin Ustaz lebih lama, saya cuma 3-4 tahun di Mesir. 2014 saya beli, kami buat korban. Seekor unta harga RM5,000. Bersamaan ketika tu dalam RM10,000 genih. Waktu tu. Baik, kita ambil harga yang sama lah. Saya yakin kalau nilai mata wang sekarang dah 4 kali gena sana. Bukan inflasi disebabkan muzaharah apa semua. Dia punya politik tak stabil. Jadi RM1 kita sampai 3 ke 4 genih sana. Tinggi lah maksud inflasi lah tu. So, nilai sama. Kita ambil RM5,000. Baik, nilai unta RM5,000 kali RM1,000 berapa? Dah 5 juta. Nilai barang unta Allah jadikan dia ada 2 lutut dan dia boleh dimuatkan dengan beban yang sangat banyak. Ni unta Allah bagi kat dia, kelebihan dia. Baik, kita kata di atas barang tu ada gandum, ada sutera, ada mah, ada macam-macam. 1000 ekor unta ni sebanyak lah benda. Konsep dia macam pasar malam tu. Pergi satu tempat, orang pakai mai berimpun, beli, lepas tu naik balik. So semua barang dalam tu adalah pemilikan Nabi punya. Yang ni kalau tuan-tuan study tentang Steve Jobs, dia memulakan Apple menggunakan model bisnes Nabi SAW. Yang ni dah dibuat kajian di UTM. Steve Jobs membina Apple, dia bukan kaya dengan telefon tuan-tuan. Dia bukan kaya dengan telefon. Dia kaya dengan pasar yang dia wujudkan pada Apple. Dalam tu jual lagu. Tuan-tuan kalau pakai iPhone, lagu kena beli. Nak download apps kena
beli. Antivirus kena, beli. Yang terbaru iPhone 12, beli. Tak ada charger. Gila tuan-tuan. Charger tak ada. Hari pertama pelancaran, 1 bilion lebih dapat. Tak ada charger. Tuan-tuan tunggu 5 tahun lagi, tak ada telefon. Lah tak ada charger, nanti tak ada telefon. Beli dapat kotak saja, tengok sana. Pening saya fikir, tak ada charger. Alasan dia nak jaga alam. Baik-baik kita ada telefon. Tuan-tuan, sehari pertama pelancaran 1 bilion lebih jualan. Cannot brain dekat otak ni. Tapi tadi cuba bisnes dia. Bisnes model dia, dia buat pasar Apple. Alibaba tak ada produk tuan-tuan. Dia buat pasar Alibaba. Lazada, tuan-tuan ada pernah tengok produk susu Lazada? Pernak putih Lazada? Tak ada. Dia wujudkan pasar Lazada. Siapa yang ajar wujudkan pasar ni? Nabi SAW. Kita masuk orang bukan Islam, orang Cina ni kan. Depa, tuan-tuan perasan tak? Depa akan banyak food court. Tuan-tuan cuba bagi Sat, ke belah utara mana food court orang Melayu yang betul-betul boleh belajar? Belah utara. Ada? Bayan Baru sana kan? Kat sini? Maksudnya apa? Kalau nak fikir pun susah, bahasa mudah tak apa nak ada sangat lah. Setuju tak? Sebab sifat dengki. Mereka tokeh satu bagi tempat, hak ni aku jaga ayak. Hang main menjaga cakotiau. Hang main menjaga ni. Hang main menjaga lagi, pakat tumpang seorang sikit. Bila wujudkan komuniti pasar, maka orang akan main. Terengganu kuat sebab industri rokok lekor tu dibuat oleh ramai. Bukit Tok Beng, Mak Adik, kan? Pak Den. So ramai buat, jadi industri itu ramai. Maka tak langsung Terengganu menerima pelancong paling tinggi dalam tempoh 6 bulan untuk tahun ni. Sebab Covid, orang tak boleh keluar, pergi Terengganu. Sebab industri itu dibina bersama. Patutnya kita nak buat apa-apa, bina bersama. Pasar itu perlu diwujud. Hang nak buat laksa, tak apa, aku buat laksa juga. Semua pakat buat laksa, bertam jadi kawasan laksa bertam. Ikan 40 ekor, contoh. Bina pasar tu. Ni Nabi ajak. So, barang dagangan di atas tu, kalau seekor ni 5,000, kita letak seekor ni bawa 15,000 barang dagangan. Maka secara kasarnya, seekor unta 15,000 campur 5,000, nilainya jadi 20,000 kali dengan 1,000 ekor bersamaan 20 juta. Ada orang kata, dia kata, Ustaz, nak orang duk cerita Nabi miskin. Tuan-tuan betulkan balik. Nabi memilih untuk miskin, tetapi Nabi kaya. Sebab tu dalam riwayat hadis Imam Suyuti mengatakan, hadis berkaitan kuda. Kuda Nabi menunggang kuda yang paling mahal di bumi Madinah. Kalau macam Ferrari ya. Badan dia warna merah. Dan waktu saya duduk masa tu, saya duduk pergi di stadium Kairah tu, ada Furusiah punya tempat kuda. Saya duduk masuk main. Ada kuda yang keturunan Rasulullah. Harga dia tuan-tuan $150,000. Jual buah pinggang tak boleh beli tuan-tuan. Sebab nilai buah pinggang 200,000 kalau tak merokok lah. Kuda tuan, harga $150,000 meninggal nak beli. Kulit dia warna macam kemerah-merahan, lepas tu bulu dia macam gol-gol sikit. Tapi kuat kuda tu, memang kuat sungguh, memang bakar dia tu, bakar yang kuat. So Nabi pada umur 17 tahun nilai pasaran perniagaan 20 juta. Baik, kalau kata partnership, maksud partner dia Siti Khadijah bagi duit, dia tak buat kerja apa. Biasanya terma perjanjian ni berapa? Boleh kita kata 50-50 lah. Baik, 20 juta untuk 20 juta tu adalah perniagaan. 20 juta perniagaan. Profit biasanya berapa? Kalau retail 30% lah kita kata. So 6 juta solid kepada keuntungan Nabi. So 50% daripada 6 juta, 3 juta adalah pemilikan Nabi. 17 tu, kalau Nabi hidup di zaman kita, dia confirm akan dapat anugerah tokoh usahawan anak muda. Datuk tu tak payah duk beli. Tuan-tuan, 21 tahun Siti Khadijah bagi lagi 1,000 ekor, jadi 2,000. Kita contoh macam ni tuan. Tuan-tuan bagi kat anak tuan-tuan baru habis SPM. Dia kata, abah tak tahu nak kerja apa, nak berniaga burger. Kita pun beli food truck, nilai 100,000 kat dia. Loading barang apa semua, 20,000, lamsam 120,000 lah. So dia pilih berniaga dekat Perda. Lagi balik tengok-tengok, dia keluar, dia turun-turun, tengok-tengok, balik naik Grab. Kita tanya, hai, mana food truck? Hari pertama berniaga ni? Allah, dia kata, abah, tadi nak pergi berniaga burger dengan lori-lori orang beli.
Kalau nilai jualan tu, kalau kita modal 120,000 dia jual 200,000, untung ke rugi? Untung lah. Tapi kalau balik dia bak 80,000 memang kita sekeh lah kan. Itu contohnya. Nabi pergi niaga barang atas ni. Patut balik botol kosong. Unta tu sebab esok nak pergi pula ke, minggu depan nak pergi pula. Tapi dengan hak ni pun habis. So balik solid dengan profit. Sebab kos nak bawa balik kenderaan, kos tak? Kos kita pergi berniaga di Johor 800 km, nak balik kena minyak. Kau pakai yang Zam-Zam? Minyak. Betul? Kena. Tapi kalau balik dengan duit saja, jimat tak banyak? Ini bukan cerita 2 biji kereta, 1000 kereta. Jimat. 1 kereta 100 minyak, campur dengan 100 tol, RM200. Kali dengan 1000, dah RM200,000 sen. Ini kata Nabi ni tuan-tuan, seorang tokoh usahawan yang sangat berjaya. Orang tak cerita tentang ni. Orang cerita tentang Nabi miskin, Nabi tak ada apa. Nabi pilih untuk miskin. Tuan-tuan riwayat hadis seorang Arab Badawi datang bertemu Rasulullah. Nabi ajak pergi rumah. Nabi buat apa? Bagi semua yang Nabi ada. Nabi pakai jubah yang cantik, orang yang puju. Nabi buka, bagi dekat dia. Nabi pilih untuk duduk macam keadaan tu. Tetapi Nabi ajarkan kita, ketika kamu nak buat sesuatu, buat sungguh-sungguh. Kalau nak kerja, kalau tuan-tuan sebagai seorang cikgu, sampai jadi cikgu pakar. Anak muda nak jadi mahasiswa, jadi mahasiswa yang buat full flat. Nak main game, jadi sebagai macam Solos, Fredo. Ini dah lah main genuk. Habis masa buta ya. Kalau orang duk main game boleh buat monetize duit, dia duk bergerak duit. Kalau nak buat satu benda, buat betul-betul. Ni Nabi ajar. Kita tak niaga syok-syok geli-geli ya. Rajin nak buka, nak tutup. Tuan-tuan ingat, dalam bisnes masuk duit, keluar duit. Jangan buat perangai lagu tu. Ni tak cerita lagi perjalanan Nabi sampai umur Nabi 40 tahun. Saya sambung master untuk nak boleh bab ni. Seronok bila tengok-tengok, ya Allah, kenapa orang tak cerita ni? Satu loophole pada sirah Nabi, keagungan yang Nabi ajarkan kepada kita, hanya orang cerita tentang ketika 40 tahun ke atas ya banyak. Susah Nabi pilih untuk susah. Sebab apa? Nabi dah duplicate beberapa sahabat. Tuan-tuan tengok, 10 sahabat Nabi. Boleh 5 minit lagi boleh Ustaz? Ada lagi Ustaz kena gulung. 10 sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, yang diberi kepada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani. Nabi bagi kan? 7 sahabat Nabi kaya. 10 sahabat Nabi, 7 sahabat Nabi kaya. Maksudnya tidak terhina menjadi kaya dan tidak tercela menjadi miskin. Subjektif. It's up to you. It's how you control your money, how you control your capital. Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Umar kaya, Sayyidina Osman kaya. Abdul Rahman Auf tak suruh cerita lah, memang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Zubair Al-Awwam kaya. Talhah kaya. 7 orang kaya. Ada tak sahabat Nabi miskin? Ada. Tak dinafikan. Bilal bin Rabah sampai dia wafat, dia duduk dalam keadaan yang agak dia fakir. Mus'ab bin Umar hidup mulanya sebagai orang kaya, dihantar ketika dia masuk Islam, mak ayah dia tarik balik semua harta dia, dan dia Nabi dalam riwayat Nabi beberapa kali menangis melihat keadaan Mus'ab bin Umar sebab dia datang dalam keadaan bajunya compang-camping, sedangkan di Mekah dulu tidak ada orang yang boleh pakai pakaian yang dia pakai. Tidak ada orang yang mampu beli minyak wangi yang dia pakai. Tapi saat dia memilih Islam, dia meninggalkan sekalian kemewahan, dia sanggup nak duduk dengan Nabi. Dia syahid dalam medan Uhud. Ketika dia syahid itu tidak ada kain boleh menutup di antara bahagian kaki dan muka. Adakah terhina dan cela dia sebagai miskin? Tidak. Tapi tidak juga terhina menjadi orang yang kaya. Cuma Sayyidina Ali karamallahu wajah ditanya kepada dia, kalau nak diberikan pilihan jadi orang kaya miskin, dia kata aku nak jadi orang kaya. Sebab apa? Aku boleh bagi manfaat kepada dia. Sebelum dalam rukun Islam kita, daripada 5 tu, 2 perlukan duit. Yang ketiga zakat kan. Kena syarat nak keluar zakat kena ada pemilikan harta. Kalau kita fakir miskin, kan kita dah menghilangkan salah satu daripada kempurnaan Islam kita. So tuan-tuan, Nabi sebut dalam hadis, kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran dekat dengan kekufuran. So tuan-tuan yang ada ilmu, yang boleh usaha, yang ni usaha jangan jadi miskin. Tuan-tuan boleh bantu orang miskin. Mereka yang miskin kadang-kadang bukan sebab ni dia tak usaha dah. Ada yang dia usaha dah, tetapi mungkin itu ujian ke atas dia dan ujian ke atas saya dan tuan-tuan. Tu lihat macam mana. 7.6 bilion manusia yang ada di dunia. Peratusan dikeluarkan oleh PBB mengatakan
tahap kebuluran dan kemiskinan adalah 800 juta daripada 7.6 bilion. Maksudnya, sekitar dalam 20% sahaja. Kita ada mesti 4 orang yang berkemampuan. Kalaulah 4 orang ni pakat share seorang 20%, 25%, dah boleh selesai 800 juta kemiskinan ni. Sama di Malaysia. Hari ni ramai orang terkesan. Semalam kita jalankan kempen live trade. Kita collect dapat 160,000. Kita serahkan kepada Sabah 2,000 keluarga. Bayangkan kalau semua NGO buat benda yang sama. Dengan nilai yang sedikit, tuan ingat, what you give bukan you get back. What you give, you get more. Itu hukum dia. Nabi ajarkan kepada kita. Abdul Rahman Auf menangis dekat Nabi, "Ya Rasulullah, aku susah hati." Nabi kata, "Kamu susah hati sebab apa?" "Hang ni Allah bagi banyak ada harta kat hang ni." Dia kata, "Aku susah hati sebab harta. Pagi aku bagi 10 dengan harapan tak habis, kat aku tak ada apa. Sehari petang masuk 100. Petang tu bagi pula 100. Malam masuk 1,000. Dia cuba nak kosongkan peti dia dalam keadaan dia tidur, tak pernah boleh. Betul, mulai pada saat ni, tuan-tuan ingat, yang pertama jaga benda, yang kedua dalam nak buat satu benda, buat betul-betul. Yang Rasulullah ajarkan, kalau sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi, jangan menzalimi hak pekerjaan yang tuan-tuan buat. Seorang doktor tidak berdosa kalau dia tak mengaji hadis begitu pandai. Dia tak mendalami sampai ulum Quran, mustalah hadis sampai detail, tak berdosa. Tetapi menjadi satu dosa kepada seorang doktor yang menjadi dalam perubatan, dia tidak mahir dalam perubatan. Seorang pelajar tidak berdosa kepada kamu. Kamu duduk masuk universiti kalau kamu tak bekerja, tak berdosa kepada kamu. Tapi saat kamu berstatuskan sebagai talibul ilmi, kamu main dalam pengajian kamu. Kamu aja duduk main game malam-malam, PUBG, Mobile Legend, Apex dan sebagainya, tiba-tiba menzalimi hak pengajian kamu, kamu berdosa di atas pendidikan itu. Juru kamera main dapat main rakam betul simpan saja dan sebagainya, kamu buang masa beribu, baik kamu baca Quran. Yang main mengaji sama, main apa tak bawa, penda apa haram tak pakai, kamu zalim hak kamu dalam bab nulis. Tak pakat semua. Saya sendiri ada benda yang mungkin kita main mengajak dengan niat-niat tertentu yang tidak baik, berdosa kata saya walaupun sebagai seorang pendakwah. Sebab tu sayang kepada Nabi ini bukan hanya pada bibir, tetapi dalam hati kita ikut apa yang Nabi ajarkan, yang paling basic, yang paling asas. Apa yang Nabi nak buat, Nabi buat sungguh-sungguh. It's not just play all game and mastery of none. Play one game and you mastery on that, divert benda-benda lain. Tak apa. Buat satu benda, berjaya, buat benda lain pula. Jaya, buat benda lain. Bukan buat semua benda, tak ada satu, tak berjaya. Jangan. Betulkan balik. Pemilikan ekonomi di Malaysia 4% ya Bumi Mitra Islam. Nak sembang apa? BMF. Bagus, tak ada masalah. Kalau betul nak BMF, ni semua ni pergi belajar ekonomi bagi elok, ambil seorang sikit je. Seorang 1,000 je kita pergi beli tu, saham-saham yang kita rasa okey, tak apa 7-Eleven duk jual rak kan. 10 juta umat Islam simpan seorang 1,000. Kita beli saham dia ramai-ramai, kita masuk dalam mesyuarat agung dia, letakkan polisi sebab kita sebagai major shareholder. Kalau 10 juta, boleh ambil sejuta lah. Bagi seorang 1,000, dapat berapa? 1 bilion dah menjadi major shareholder pada satu company. Bahasa mudah, hijack company tu. Kita letakkan polisi penjualan arak tidak dibenarkan. Tan Sri Abdul Karim duduk di Malaysia. Dia beli baru ni company K-Power. Dia beli company Mindtech, tu company orang bukan Islam. Dia beli, dia letakkan polisi sekian. Dia beli company Dayang, dia letakkan company sekian. Kalau BMF yang betul-betul pegang ekonomi. Ni sembang kedai kopi, terangkat meja meja sebelah. Tengok okok gudang garam. 3 minggu tak pergi kedai orang bukan Islam. BMF sungguh. Lepas 3 minggu, dia beli stok untuk 3 minggu pula. Kalau tuan-tuan nak bincang bab ekonomi, saya bincang panjang ni. Tapi sikit je. Seminit sana masa tembakan penalti. Ketika Nabi masuk ke Madinah. Ketika tu, ekonomi Madinah dikuasai oleh puak-puak Yahudi. Bani Khainuqa. Mereka ada pusat perdagangan Bani Khainuqa. Yang pasar itu, semua aliran kewangan itu dikawal oleh mereka. Yang pertama, Nabi buat apa? Nabi menubuhkan pusat perdagangan An-Naba. Walaupun wujud, bila pusat perdagangan Islam tu sendiri wujud, Bani Khainuqa terancam, Sayyidina Osman buat beli bir rumah. Bir rumah, telaga rumah tu dibeli, dan membuatkan, dia buat polisi ayak bila di monopoli dulu kan. So orang Islam boleh ambil hari yang free pada hari dia, maka kawan dijual dengan 12,000 dirham. Jual semua terus. Mula-mula beli separuh kan, lepas tu jual semua. Lepas tu Nabi buat pula strategi, kawal dari segi pasar mereka.
Daripada pusat perdagangan Bani Qainuqa itu diubah kepada umat Islam yang kawal dengan pusat perdagangannya sendiri. Nabi letakkan syarat senang, tak boleh book, first come first serve. Maksudnya pasar tu tapak disediakan, tak boleh book. Siapa yang mai awal, dia boleh pilih tapak mana dia nak mai. Maka umat Islam bekerja di awal pagi. Sebab tu Allah bersumpah waktu duha ni banyak gila. Dalam hadis banyak gila fadilat. Saya terlibat dengan lembaga zakat Selangor. Macam mana nak membetulkan asnaf adalah satu tuan-tuan. 75% asnaf di Selangor dan di Kedah puncanya tak sembahyang subuh. Dan saya dah data tu dia Darul Murtada. Maka nak ubah dia apa? Dia orang jabat zakat. Zakat mungkin lebih hebat. Tapi saya terlibat sebab dia panggil sebagai panel, kita cek balik subuh tak sembahyang. Sebelah kami ada kampung Kedah. Tuan-tuan, surau depa sampai tutup. Sebab tak ada orang nak sembahyang. 90% orang Islam. So betulkan itu dulu. Nak dapat bantuan, syarat dia tu imam akan sahkan. Mai sembahyang subuh boleh dapat bantuan. Tak mai, tak payah. Sebab kamu dah menyalahi rukun awal dalam kehidupan kamu nak rezeki ni. So Nabi tetapkan tu, undang-undang tu nak mai di pasar pusat perdagangan An-Nabak ni, mai pada awal. Tak ada siapa boleh book. First come first serve. Dan sewaan ditetapkan mengikut daripada keuntungan. Sebab bukan semua berniaga untung. Yang tak untung, hari ni jangan buat sewa. Yang untung bayar 10% daripada keuntungan, 15% daripada keuntungan untuk sewaan. So makmur lah, melengkapi. Yang untung, cover yang rugi. Maka dia tidak berlaku dari segi kontrol monopoli daripada kapital kewangan itu. Walaupun ketika makmurnya, wujudnya ancaman adanya Ka'ab bin Ashraf daripada kalangan puak Yahudi yang rosakkan pasar itu sehingga Nabi menubuhkan pasar yang baru. Itu cabaran. Sebab tu hari ni kita nak bincang tentang sirah Nabi SAW sangat panjang. So kita betulkan yang asas-asas. Pemakanan kita, asas masuk dalam masjid pun macam mana tapak nak susun. Jaga dari sudut ekonomi kita. Nak buat sebelum dah buat sungguh-sungguh. Kalau tak mau buat jangan buat sebab kita akan membazirkan masa. Jangan dah buat main-main dah. Saya ulang tadi, kalau nak buat geli-geli, suruh member sebelah geletek. Geli dah, pegang atau bergelak. Kalau nak buat syok-syok, pergi pampeh. Bukan berniaga, bukan dalam bekerja, bukan dalam ni. Ni masuk pekerjaan pakai kabel. Lepas tu tak perform. Zalim. Hak orang lain. Kan? Masuk pekerjaan dia kata saya nak malas nak pencin, nak tambung lagi. Tapi dah tak efektif kerja. Be gentleman. Umur 58 nak sambung 60. Kita tahu kita ni perform ke tidak. Kalau tak perform, bagi ruang kepada orang lain. Dengan asbab kita berundur diri niat. Ya Allah, aku dah bagi 4 orang fresh graduate boleh masuk dengan tangga gaji aku sekarang. Kita dah bantu 4 orang pula. Bukan kita duduk di tangga tu lepas tu jadi tak efektif kerja. Jangan. Kita bimbang rezeki kita dapat itu dibayar lebih daripada apa yang kita sumbangkan. Hari ini biar kita kerja dapat kurang daripada apa kita dah bayar. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Jadi kita nak minta yang last pada Al-Fadil Ustaz. Seminit. Dia kata 2 minit. Tutup tu. Ustaz minta kita tutup tu. Jadi nak rasa tak perlu kita panjangkan. Dah 9 lebih dah. Mudah-mudahan. Kesimpulan dia tuan-tuan sama-sama. Kita ikut apa yang Nabi ajarkan dan tinggalkan apa yang dilarang. Dalam kehidupan kita senang ya. Masing-masing uruskan diri dengan baik. Islahu nafsi wa islahu khairu. Kita perbaiki diri kita, Allah akan perbaiki keliling kita. Hari ini kalau kita tengok anak kita bangun payah nak bangun sembahyang, cek balik mungkin dulu kita sedang berhutang sembahyang kita dengan Allah yang belum kita qada. Anak kita susah nak pakai tudung ni, duk suruh dia keluar cidekeng tak pakai tudung. Balik bincang dengan isteri, sayang saja ni kita tanya mungkin abang banyak dosa abang, sayang pun mungkin ada mungkin kecil-kecil, jom kita semua-semua sembahyang taubat. Hari ni kalau anak kita kena ketegak sangat, cek balik. Mungkin dulu kita ketegak dengan mak ayah kita. Telefon mak ayah kita, abah, mak, cek minta maaf. Mungkin dengan asbab sekian-sekian membuatkan hari ni anak ni. Sebab senang, anak adalah cerminan kepada kita. Nabi sebut dalam hadis, 2 benda Allah segera balas dunia. Yang pertama, orang yang banyak sedekah, Allah balas dunia lagi. Yang kedua, orang yang berkelakuan dengan mak ayah. Baik kamu buat, baik kamu terima. Buruk yang kamu buat dengan mak ayah, buruk yang kamu terima. Dia kata, Ustaz, mak ayah saya dah meninggal dunia, saya nak buat apa Ustaz? Maka Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab dia, perbanyakkan sedekah, perbanyakkan jariah, buat benda baik, niat kepada mak. Nak main masjid, nak masuk dalam surau, niat ya Allah kalau ada kebaikan yang boleh sampaikan kepada mak aku ya Allah. Ya Allah, duduk lagi nak niat, kalau duduk di masjid niat iktikaf, niat ya Allah, niat iktikaf ni aku nak bagi juga kepada mak aku yang melahirkan aku, yang membesarkan aku, darah daging aku, susu dia masuk dalam badan aku. Tengok anak reflect kita ya, senang ya. Hari ni kalau anak kita buat apa, kesalahan yang dia buat, kita dulu bertaubat, bukan minta dia lagi. Jangan marah dia sebab dia mencerminkan percakapan kita, kehidupan kita, semua benda yang kita buat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Ucapkan tahniah kepada anak muda kita. Saya yakin atas kehadiran mereka ni, mungkin dengan asbab mereka,
Allah memelihara kawasan kita, Allah memelihara, dan kepada ayahanda-ayahanda kita yang mungkin dah berumur, dah lapang kedudukan dah, kuat renang, lentang nak berbetul kaki ni, tapi still masih boleh bertahan. Mudah-mudahan diberikan ganjaran pahala setiap saat kepada mujahadah kesekitan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta izin untuk kita tutup dengan doa untuk kita pergi kepada solat insya-Allah yang akan diimamkan oleh Ustaz Fawaz Makjan Al-Misri, insya-Allah. Mudah-mudahan sebab saya dah baca doa dah, Ustaz kena jadi imam lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ni tangan yang banyak buat dosa ya Allah, tangan yang banyak melakukan kemaksiatan, tangan yang banyak melakukan kemungkaran ya Allah. Tangan ini pernah kami sakitkan orang, tangan ini pernah kami tulis perkataan-perkataan yang haram ya Allah. Maka ya Allah, berkat pada malam bulan kelahiran Nabi SAW ini ya Allah, kami mohon kepadamu diberikan keampunan kepada kami semua ya Allah. Rahmatilah kami, keluarga kami dan masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, pada kami yang masih ada mak dan ayah, kurniakanlah kebaikan untuk kami, memberikan manfaat dan khidmat kepada mak dan ayah kami ya Allah. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Anda ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan ya Allah. Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk terhadap kedua ibu dan ayah. Kau akan membalikkan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya ya Allah. Ya Allah, kalaulah mak dan ayah kami telah meninggal dunia, kau permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, saban tahun ya Allah kami berbicara tentang baginda Nabi SAW ya Allah. Kami belajar tentang sirah Nabi, kami belajar tentang akhlak Nabi, kami belajar tentang peribadi Nabi ya Allah. Tapi ya Allah, ada daripada kalangan kami yang masih tidak rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang anak-anak kami tak kenal Nabi SAW. Anak kami kenal banyak artis, anak kami kenal ramai tokoh-tokoh, tetapi mereka tidak mengenal Nabi SAW ya Allah. Ya Allah, itu adalah salah kami ya Allah, itu adalah maksiat pada kami ya Allah. Maka ya Allah, mulai pada saat dan malam ini ya Allah, kau izinkanlah kami boleh mendidik anak kami dengan kecintaan dan kasih sayang kepada Nabi SAW ya Allah. Janganlah pada mereka ini maka mengenal daripada makhluk yang lain, melainkan mereka mengenal baginda Nabi SAW ya Allah. Ya Allah, kami berlaku zalim kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, balik nanti kami izin, kami mohon, kami dapat mohon maaf kepada anak-anak kami ya Allah. Ada anak kami dah mungkin dah masuk peringkat remaja ya Allah, tetapi mereka tidak kenal pun silsilah baginda Nabi SAW. Ada daripada kalangan anak-anak kami tidak tahu pun berapa daripada kalangan sahabat, ada daripada kalangan kami tidak tahu pun pengorbanan baginda Nabi SAW. Maka ya Allah, pada malam ini kami mengharapkan redha dan maghfirah daripada Allah, agar diberkati semua daripada kawasan ini ya Allah dengan keberkatan junjungan besar baginda Nabi SAW. Ya Allah, pada kami yang sakit, kau sembuhkan semua penyakit-penyakit kami ya Allah. Yang diancam dengan wabak, bala, bencana ya Allah, maka angkatlah, itu adalah makhluk yang kau turunkan kepada kami ya Allah. Pada kami yang masih mendedahkan aurat, masyarakat kami yang masih mendedahkan aurat, kurniakan taufik hidayah kepada kami agar kami melata di atas muka bumi, makan yang haram dan menutup aurat dengan sempurna ya Allah. Dan pada kami yang masih terlibat dengan harta, rasuah, riba, yang makin perkataan yang haram, maka ampunkan sekalian dosa-dosa bagi kami ya Allah. Kami berhimpun di atas redha-Mu ya Allah. Saat kami berpisah juga, kau redhalah kepada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.